Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan ke-18. Nama saya Liana Marzuki dan Syed Munawar di sini. Liana memperkenalkan dirinya serba merah. serba merah hari ini. Saya tak tahu nak pilih baju apa dah, tiap-tiap minggu kena tukar. Tapi Tak tahu nak pilih baju mana satu. hari ini berkilat sikit hijaunya. Saya tak tahu Liana pakai baju apa minggu lepas. Itulah lelaki yang dia tak kisah sangat. Dia tak kisah, perempuan pening ya. Tiap-tiap minggu kena tukar baju. Itulah kalau saya mengulang baju, saya minta maaf. Saya tak ingat saya pakai apa minggu Saya lepas. rasa pernah pakai baju ni sebelum ni. Ya ke? Untuk show ini? Musim pertama. Itulah, saya bukan ada banyak baju. Banyak round neck. Jadi saya ni mat t-shirt. Jadi bila sekarang orang kata tak basuh baju pula kan, t-shirt yang itu juga. Okey, Sam, seperti biasa, minggu ini kita ada 4 segmen menarik yang kita nak kupaskan. Sangat panas saya rasa minggu ini. Di luar sana pun saya rasa pelbagai isu dibangkitkan. Dan kita cuba kupas insya-Allah dalam celoteh podcast ini. Okey, tanpa membuangkan masa, mungkin kita boleh roll untuk segmen pertama, segmen Tebus Otak. Okey, untuk segmen pertama ni, Tebus Otak. Yep. Kita nak bercakap tentang topik far right dan far left. Kita dah mula hari tu, episod pertama kita bercakap tentang liberal Khawarij. Episod kedua kita cakap tentang politik kebencian dan politik label. Episod ketiga kita bercakap tentang politik Melayu Islam. Tapi hari ni kita nak bercakap tentang the extreme, far left dan far right. Kenapa saya cadangkan topik ini kepada M untuk minggu ini lah kerana saya baca di TikTok. Ada beberapa hantaran yang saya rasa sangat terkejut. Sebagai contohnya yang kita paparkan di sini, kalau boleh tengok, payung sudah ku sediakan, sampan juga telah ku siapkan, hanya menunggu hujan. Ada yang komen-komen, lama dah aku memendam rasa ini, Allah nak kita berjihad di tanah sendiri seperti saudara kita di Palestin. Ya? Standby semua komunis ya. Hantaran seterusnya memang ada 13 Mei yang kedua, insya-Allah. Tengok tu M. Ini di TikTok dan kebanyakannya saya tengok dan saya sendiri selidik. Banyak yang fake account atau cyber troopers yang membangkitkan. Seolah-olah nak instigate lah atau untuk menghasut orang ramai itu untuk saya sangat merisaukan pada saya. Dan kalau boleh kita tengok video ini. Selangor Sultan warns non-Muslims against interfering in Islamic matter. I don't care if you are Sultan. Okay, stop. Saya rasa saya tak nak tontonkan kesemuanya sebab saya takut kita pula jadi menayangkan perkara sebegini. Tetapi ini pula satu lagi video yang menunjukkan melawan arus itulah, menunjukkan ekstremisme, menghina sultan dan raja dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak bercakap tentang the extreme dalam political arena kita, sphere kita, iaitu far left dan far right. Kalau nak buat buka dimah. Liana rasa bila mungkin sebelum kita pergi mengulasnya, kenapa Liana rasa ini timbul? Saya to be skeptical about it lah kan. Saya nampak yang benda ni timbul selepas cubaan tebuk atap itu tidak berapa menjadi. To be honest, itu pandangan saya peribadi. Dan saya rasa dulu mereka cuba untuk buat tebuk atap. Tetapi sekarang kita nampak makin kuat. Unsur kaum dan agama ni diguna. Mungkin kerana percubaan menjatuhkan kerajaan sedia ada itu tidak berjaya. Jadi the next step is to have all this lah. Discredit. Semasa PRU 15. Sudah pun, bahkan mungkin 14 pun sudah ada bibitnya. Kerana saya sendiri membentangkan di banyak tempat finding. Sebab bila kita buat analisis, kita nampak spike dalam sentimen pada tarikh-tarikh tertentu. Dan kita tahu algoritma ini sebenarnya it works within 14 days. Jadi saya dengan kawan-kawan sudah bentangkan sebenarnya di banyak tempat. Dan memang it was choreographed lah. Kenapa? Kerana ianya dibolehkan oleh keadaan. Sentimen perkauman ini is being weaponized kerana itu akan membawa undi. Dan macam Liana pun telah tengok tadi, Liana sendiri pun mengakui, kata kebanyakan
komen yang Liana tengok itu adalah actually fake account ataupun account yang tidak menggunakan identiti sebenar. Kan? Jadi dalam konteks internet dia ada satu reality ataupun fenomena yang disebut sebagai disinhibitive effect. Oleh kerana kita boleh anonymous, maka ia boleh digunakan. Jadi elemen ini sedang digunakan sebagai senjata, is being weaponized untuk tujuan politik. Dan itu yang sedang berlaku pada hari inilah. Cuma bila ini berlaku, Liana rasa what's the next best course of action untuk kita menghalang dia berlaku? Sebab saya tanya soalan ini sebab kadang-kadang kita rasa macam buntu juga kan. Oleh kerana ia boleh dibuat dan kosnya sangat murah untuk buka akaun. Dan kadang-kadang kalau saya pun tertanya-tanya, ada setengah akaun tu diguna nama Melayu, dia kutub Melayu, guna nama Cina, kutub Melayu atau apa juga tujuan lah. Hanya untuk mewujudkan suasana yang tak harmoni. Dan ia boleh dilakukan oleh siapa-siapa. The bigger question is, what if it's being done not even by Malaysian? Jadi saya rasa kita tak beres kalau kita sekadar bercakap soal ekstremism ini. Kita kena ada mekanisme untuk menanganinya. Macam mana negara lain buat? Kenapa negara lain tak ada masalah ini berbanding? Kerana dalam konteks polarisasi, Amerika lebih polarized daripada kita sebenarnya. Dia ada lebih banyak negeri kan dia. Tapi kenapa adakah sebenarnya benda ni taklah teruk sangat tapi kita membesar-besarkan? What do you think? Saya rasa kebanyakan yang dibuat, kalau saya boleh pandang lah, banyaknya secara artificial. Okay. Sentimen yang dibuat di media sosial itu nampaknya macam very structured. Okay. Seolah-olah ada yang membawa naratif tersebut dan amplify it, perbesarkan dia dengan menggunakan askar-askar upahan ini. Okay. Ya, yang untuk menghasut orang ramai. Dan kalau ditanyakan pengalaman lain-lain negara, kalau boleh saya kongsikan di Indonesia. Kalau kita tengok Indonesia ini ekstremismnya dulu daripada sejak 90-an kita ada pengumuman Bali, kita ada JW Marriott diletupkan. Dan ekstrem agama di sana memang sangat kuat. Ya? Dan naratif politiknya pun sama. Mereka menggunakan naratif melawan masyarakat Tionghoa Cina. Mereka ni komunis. Itu lebih kurang sama sahaja yang digunakan di sana. Tetapi apa yang mereka berjaya lakukan, Jokowi terutamanya, banyak perkara yang dibuat yang menghalang ekstremisme ini. Sebagai contohnya, depolitisasi agama dalam politik. Mana-mana pertubuhan tidak boleh menggunakan nama agama Islam ke, agama Kristian ke, Sikh ke, Buddha ke, tidak boleh digunakan sebagai nama politik di Indonesia dibuat. Dan juga pada tahun 1917, 3 tahun selepas Jokowi mengambil alih menjadi Presiden Indonesia, beliau mengeluarkan dekri pula. Dekri yang mengatakan kalau ada mana-mana pertubuhan yang melanggar prinsip Pancasila, mereka boleh batalkan secara automatik tanpa bicara. So they did all this kerana di sana memang ekstremisme atau far left and far right itu memang wujud. Dan mereka melakukan semua ini secara undang-undang. Tetapi apa yang kita ada sekarang hanyalah undang-undang yang saya rasa, sebagai contohnya Akta Hasutan 1948. Zaman dulu sama ada masih relevan, adakah akan disalahguna. Jadi saya rasa kita kena tengok balik isu ni daripada segi perundangan dan hukuman. Kerana macam M cakapkan tadi, bila dah ada internet, bila dah ada media sosial, dia punya cepatnya api perusuhan perkauman tu akan jadi marak serta-merta within the night. Kita tengok PRU 15 hari tu, TikTok membangkitkan isu 13 Mei, ini dah start balik. Kata nak ada 13 Mei kedua dan ikan yang dilakukan oleh fake account. Ya, masih sama juga dengan PRU 15, patternnya sama. Jadi kita perlu khawatir, saya rasa. Saya tanya soalan tu sebab saya nak dengar jawapan itulah. Persoalan yang saya nak tanya, kenapa kita tidak ada solusi yang lebih pragmatik? Why are we still discussing this now? Correct. Selepas kita lihat episod ni berkali-kali, bercakap soal perlunya ada akta hasutan. Saya pernah dengar dulu kata perlu menggunakan ISA pun untuk menghalang benda ini. Tapi kenapa akhirnya politik kita masih begini? Dalam kita pun macam terjerat kan. Kita nak bergerak ke mana? Kalau kita tadi dah tunjuk contoh bagaimana negara jiran boleh mengeluarkan atau mewujudkan undang-undang khusus
Apa yang menghalang untuk kita buat sedari awal? Sebab kita sudah bercakap tentang hubungan etnik ini sebagai time bomb, saya rasa dah 20 tahun. Betul. Apa sebenarnya hambatan? Adakah saya terasa seperti struktur politik. Struktur politik itu sendiri pun kena diubah. Dan ini kesempatan yang luar biasa kalau kita inginkan perubahan itu. Saya rasa macam Turki pernah melakukannya. Sebab tadi cakap kan, tak dibenarkan parti menggunakan jenama agama atau Islam. Dan ini akan terus menuding kepada PAS lah. Kita tak mampu buat ini sekarang, jadi kita akan mampu buat ini bila? Saya sama je, belah sini pun parti yang kaum, UMNO kan, berasaskan kaum. Ada ramai yang defensif tentang ini. Tapi struktur inilah yang sebenarnya saya rasa pimpinan negara perlu ada kekuatan. Saya sebut kekuatan sebab everybody is apologetic. Ingin memancing undi daripada segenap sokongan yang ada. Sebab itulah yang kita sebut banyak kali. Kita ni majoriti tapi akhirnya bila berdebat jadi minority. Sebab you have to win over support of the minority. Jadi selagi struktur itu tidak berubah, maka sentimen ini yang akan mewarnai. Sebab ia boleh dan ia murah. Ia satu kaedah yang sangat efektif membakar. Cuma di satu sudut bila kita bincang ini, kita tidak pernah melandaskan perbincangan ini kepada dapatan daripada analytics. Kita tidak pernah jujur, kita tu dalam kata lain sebagai sebuah negara lah, bukan JPO. Sebab JPO tak buat analytics ini. Bila Liana kata ini mungkin mainan dekat media sosial yang dilakukan oleh fake account, persoalan yang timbul adalah adakah berbekas kempen kebencian ini? Ataupun orang macam kita yang amplify? Sebenarnya tak material pun. Saya takut kan kita sendiri pun terjebak di dalam permainan ini. Kita terheret di dalam permainan tangan gaib yang memang nak kita respon sebegini. Banyak kali sebenarnya saya lihat, saya terdetik lama tapi saya tidak ada kaedah lagi. Saya tak ada kaedah lagi kerana sebenarnya ia boleh dibuat. Tapi authority tak buat. Kan kita sepatutnya buat unjur. Saya ingat lagi saya berlaku kes di taman apa tu, di PJ tu. Saya tak ingat nama taman tu yang pergaduhan masyarakat Taman Medan kan. Saya ingat lagi profesor-profesor UKM sebut kita akan ada suatu apa dia kata macam red flagging konsep. Jadi adik pula. Jadi kan saya rasa siapa pun lah yang memimpin negara ni masih bermain politik dalam cuba merungkaikan isu ini. Jadi saya lebih berminat untuk mengajak rakyat semualah. Sebab saya yakin majoriti tak nak ada pergaduhan. Tetapi bila kita, sebab daya fikir, sikap kita rendah, kita melayan fake account ini. Kita tak perlu beri muka. Entah tak ada nilai pun. Entah tak membentuk sikap pun. Tapi sebab orang macam kita pun amplify juga. Jadi memburukkan lagi suasana. Saya rasa datanya kurang. Tapi bila kita tengok dalam TikTok sendiri, komen-komen yang menghina raja tu di like sampai beribu-ribu, kita pun concern. Kita nak tengok whether fake account ke fake account pun. Kadang orang biasa pun tak nak tunjuk namanya sendiri. Kita pun tak tahu whether is political motivated ke atau memang sendiri secara organiknya orang dah rasa marah. Tetapi kalau kita tengok isu-isu yang dibangkitkan ni kalau nak total ignore pun tak boleh sebab macam saya katakan selalu, ia api dalam sekam. Ya, tapi ialah kalau kita ada data tu cukup baik. Cuma saya nak juga kongsikan satu lagi yang berkenaan dengan Indonesia. Bagaimana nak cakap seriusnya Presiden Jokowi dulu untuk tolak ekstremisme dan sebagainya. Gubernur Indonesia Ahok, namanya Ahok, berbangsa Jakarta, Gubernur Jakarta dipenjarakan 2 tahun kerana menghina Islam. Ya, masa tu dia jadi Gubernur Jakarta. Dan seorang pensyarah universiti yang mengedit ucapan Ahok ini juga dikenakan penjara. Jadi dia dua-dua dia kenakan. Bukan dia side satu sahaja. Jadi itu yang mereka buat. Dan saya rasa kalau kita bercakap ni kan, kita selalu cakap dalam podcast JPO ni seolah-olah kita hanya menuding jari kepada far right, ultra Melayu, ultra Islamis. Tapi tadi ada video saya dah tunjukkan tadi. Saya diberitahu ia dirakamkan di luar negara.
juga dah nampak macam ada far left. Sebab bila ada far right, akan ada retaliation. Itu terpaling sunatullah. kiri. Yeah. So jadi kita boleh tengok memang kita dua-dua pun kita tak setuju. This end of spectrum, ekstrim belah kanan sekali dan ekstrim belah kiri sekali. Dan saya tak nak cakap basic lah far left, far right. Sebab saya ada juga komen-komen, dia kata JPO ni dia bagi pada anak-anak undi 18 pun tengok. Jadi mungkin ada juga undi 18 yang 35 tahun, 25 tahun ke bawah memang tak faham apa itu far left or far right. Kalau boleh kita tunjukkan sikit lah spektrum politik ini. So macam M boleh tengok di situ, kita ada left dan right di situ. Center, moderate. Saya mengaku saya centrist dan moderate. Ramai yang mengaku macam tu. Tapi dia center left or center right lah kan. Okay. So belah kanan kita ada konservatif dan radical. Belah kiri kita ada liberal dan radical juga. So far left dan far right. Dan kalau sedikit history, saya belajar ni masa di law school lah, jurisprudence. Kita belajar tentang politik juga. Kenapa jadi right and left ni, apa sejarahnya? So, ia bermula pada revolusi Perancis. Ketika itu ada golongan yang nak menentang raja, ada golongan yang menyokong revolusi. Jadi dalam parlimen mereka atau National Assembly mereka tu, mereka meletakkan yang menyokong raja belah kanan, yang tidak menyokong raja nak buat revolusi belah kiri. Jadi terjadilah istilah far and left dalam politik ini, tu yang kita belajar dululah. Jadi ini yang kita faham. Jadi kita kena juga beritahu penonton bukan kita saja bercakap tentang far right, kita juga tidak menyokong apa-apa yang datang daripada terpaling kiri juga. Nak menjadikan negara ini komunis, nak menjadikan negara ini republik juga, saya rasa tidak juga bersesuaian dengan landscape politik negara. Jangankan undi 18. Kalau tanya dengan saya belah kiri ke belah kanan pun saya rasa ada pendirian saya kiri, ada pendirian saya kanan. Betul, berdantik. Jadi, tapi you moderate lah macam tu. You're not fixated on pertamanya, secara peribadi, saya menganggap spektrum ini lapuk. It doesn't apply dalam post-normal times. It doesn't apply. Kerana saya rasa dengan capaian maklumat yang ada, kita harus lebih pragmatik di dalam memilih dasar lah. Benda yang kita perlu tegas lah kan. Jadi tak timbul saya anggap ini sekali lagi pelabelan lah. Pelabelan yang merimaskan, dan saya tak nampak ia fit di dalam realiti politik hari ini yang sangat diversified sifat dia. Dan soal perbatasan juga, sentimen politik Malaysia bukan diwarnai hanya oleh realiti setempat kan. Orang bandar ni dia dah advance. Pengaruh luar pun ada. Sebab itu kita lihat LGBTQ pun mula mendapat tempat. Kerana yang dihempuk kepada kita cara berfikir ni bukan lagi hanya lokal. Tapi bila di kampung, bila di luar bandar, akhirnya bila mengundi mereka akan lihat realiti setempat juga. Jadi saya rasa saya pun pening sebenarnya kalau menggunakan pelabelan ini. Tetapi yang hakikatnya, yang saya sangat setuju adalah satu tindakan ekstrim akan membawa kepada satu tindakan ekstrim yang lain. Betul. Jadi sebab tu saya dari awal saya tanya apa mekanismenya untuk menghalang. Dan kalau ada contoh, tadi pun dah ditunjuk, ada ini, Diana 2-3 kali tunjuk Jokowi buat ni juga dan berjaya. Kenapa kita tak buat? Ataupun kenapa kita lewat buat? Apa yang menghambat daripada ia dibuat? Sama je macam isu sekolah vernakular ni. Saya rasa saya bosan lah. Sebab saya rasa bila kita berpolemik pun, cara kita berfikir pun di dalam kepompong yang sama. Dan kita ungkit baliklah apa yang Einstein kata, bahawa you can't solve a problem at the level of thinking that created it. Selama masyarakat kita dimomokkan dengan perbincangan politik picisan, idea-idea kontut, saya panggil idea-idea kontut, kita tak akan boleh menyelesaikan polemik ini. Kerana kita melabel-labelkan ini. Saya rasa kita perlu pecahkan ruyung ini supaya kita ada perspektif baru. Mungkin bukan kerangka pun. Mungkin bukan kerangka. Sebab hari ini ancaman kepada deficit trust ini bukan hanya Malaysia, seluruh dunia. Betul. Itu satu realiti baru yang saya tunggu-tunggu juga kalau Fukuyama ada buku baru bincang tentang ini kan. Mungkin PMX boleh menggagaskannya. Sebab tu saya kata ini kesempatan. Ini kesempatan sebab while the ground is shaking dan PMX ada 2/3, kita kena fikir politik Malaysia ini dengan fabrik yang ada. Tadi bila tunjuk banyak Indonesia tu, kita kena faham juga fabriknya tak sama. Correct. Indonesia 90% adalah Muslim. Cuma masalah dia sama. Minoriti menguasai ekonomi.
Malaysia pun sama juga. Itu yang menjadi hambatan ni, menyebabkan aku dah tak tahan dah ni, aku dah nak simbah minyak segala macam kan. Sebab keadilan itu dinafikan dah berapa lama. Yang berhak tak dapat. Itu sebenarnya yang kita kena tangani dan yang diungkit-ungkit oleh PMX beberapa kali. Tetapi sekali lagi, nak move forward, sekarang mungkin kita baru akan bercakap soal atas hasutan sekali lagi. Tapi saya bosan lah sebab saya rasa saya dengar solusinya sebagai atas hasutan ni berapa penggal dah. Kenapa tak direalisasikan kalau betul? Saya rasa kalau konteks Indonesia itu lain kerana memang presiden itu punya kuasa penuh. Sebab dia itu yang saya sebut. Presiden dilantik oleh rakyat. Itu yang saya sebutkan tadi. Struktur kita lapuk. Struktur politik Malaysia ni lapuk. Jadi untuk generasi muda, saya mengajak mereka berfikir struktur baru. Okey, tapi kalau nak ikutkan ya, itu sebab saya rasa ketika kita hadapi PH 1.0 dulu, suhu perkauman itu tinggi. Bila PH 1.0? 2018. Okay. Pakatan Harapan 1.0 2018. Yang 22 bulan. Okay. 22 bulan itu pun isu perkauman suhunya sangat tinggi. Dan ketika itu saya buat hantaran, the best saya rasa ialah kerajaan perpaduan. Menurunkan suhu politik negara. Bila semua orang dah duduk dalam kerajaan, dah tak ada orang nak main isu perkauman dah. Tak ada orang dah. Itu sebab saya promosikan kerajaan perpaduan, unity government itu. Sebab kita tengok kalau kita perhatikan kerajaan 33 bulan pun ada juga isu kalimah Allah. Ada juga isu mabuk, tapi tidak dijadikan modal, tidak dijadikan weapon itu untuk instigate ketenteraman awam itu tidak diganggu. Jadi itu saya rasa mungkin itu satu caranya. Itu saya sangat setuju. Saya pun buat posting yang sama semasa sebelum mengangkat sumpah PMX. Saya sudah petik di situ dan dikritik oleh ramai lah, khususnya yang menganggap bahawa mana boleh minyak dan air bercampur. Ada ramai kutuk. Tapi saya kata itu solusi yang sangat strategik, yang untuk sangat negara. Baik untuk hari ini. Untuk kita berdepan dengan realiti yang lebih besar, cabaran daripada luar kan. Dan ini sangat memerlukan jiwa besar daripada semua pemimpin lah. Semua pemimpin ni berarti dua-dua belahan, ya, yang berada dalam kerajaan sekarang dan juga yang berada dalam pembangkang. Sebab tak ada guna kalau bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Apa bentuknya untuk tahun-tahun mendatang? Kita ada 3 tahun lagi menjelang PRU 16, dia akan bergaduh semula balik. Same old game. Soal keakuan itu akan timbul balik. Jadi kesempatannya semakin memendek. Jadi dia perlu disegerakan sekarang. Kita pula rakyat buang ketototan. Ketaksuban. Supaya kita ada keadaan yang lebih baik dan lebih tinggi. Ceasefire ni susah nak minta dekat orang politik ni sebab ini makanan harian dia. Power is for power. Ada satu topik yang saya tak tahu kita nak buat bila, soal career politician. Ini penyakit antara yang dihadapi oleh Malaysia lah. Career politician ini sebenarnya mengganggu. Kawan-kawan bidas saya balik, dia kata, you ingat dekat US tak ada career politician? Saya kata, okay, janganlah ikut US. New Zealand presiden yang 40 lebih pun letak jawatan. Jokowi 62 letak jawatan. Jadi itulah saya rasa kita berbalik tadi, ada satu isu tadi M cakap pasal pelebelan dalam politik ekstrim ini. Yelah, orang politik yang buat kita bergaduh. Saya selalu cakap macam tu. Kita orang biasa tak ada tahu pun label-label ni. Kita nak negara semua berjaya, semua nak cari makan, nak hidup sahaja. Tetapi orang politik yang selalunya, kalau kita tengok sejarah dunia, yang mencetuskan isu perkauman, mencetuskan kerana kuasa. Bukan isu lain pun. Dan kalau kita tengok pelabelan tadi, saya selalu cakap bila kita kata yang ini belah kiri, yang ini belah kanan. Masa Merdeka dulu, saya tengok banyak pejuang Melayu kita adalah pejuang berhaluan kiri yang menentang British, tak nak sistem beraja, tak nak British bagi kemerdekaan. Mereka nak negara republik dengan Indonesia Raya. Itu ada pemimpin Melayu kita yang berhaluan kiri itu. Kesatuan apa tu? Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda. Melayu Raya itu. And then apa itu? Pertubuhan Kesatuan Melaya dan semua itu memang ada elemen haluan kiri. Sosialis, komunis. Dr. Burhanuddin Helmi itu. Dr. Burhanuddin Helmi itu berhaluan kiri. Dan dia bersama-sama dengan Motaruddin Lasso dalam parti itu yang memang komunis dan etis.
Dan Dr. Burhanuddin Hilmi selepas itu menjadi Presiden PAS selama 14 tahun. Sebelum kematian beliau. Jadi sebelum merdeka lagi dah ada haluan kiri, haluan kanan itu dah bercampur aduk. Dan kita sekarang saya rasa yelah macam M kata tadi, pelabelan itu memang on paper saja nampak, tapi di kalangan rakyat kita tak tahu you kiri ke kanan. Kita nak tengok you buat kerja, anda boleh buat kerja, dan anda jangan cetuskan ketidaktentraman antara bangsa dan kaum itu. Di satu sudut kita ada Burhanuddin Hilmi, di sudut yang lain kita ada Dato' On, Parti Negara, jangan lupa. Yang multiracial. Yang kemudiannya terpelanting juga. Jadi saya ada satu anekdot lah, tapi anekdot tu agak panjang untuk saya kongsikan di sini. Poinnya cuma saya nak bagi tahu bahawa ada waktunya pemikiran yang terlalu advance ni akan terpelanting. Sebab rakyat belum nampak. Dan hari ni baru kita, selepas 60 tahun, 70 tahun baru kita rasa kena ada multiracial. Sebab ni tak boleh ada nama-nama bangsa, tak boleh ada nama agama. Sekarang baru kita sebut begitu. Tapi kepada rakyat yang sudah diracuni oleh perjuangan sempit hak, dia rasa pendatang ambil hak. Dan ini akan membebankan kita untuk kita betulkan. Tambah hari ini lagi susah dengan gelombang hijau yang digambarkan ini kan. Dengan yang Liana kata tadi bahawa perkauman tu is being weaponized. Racism is being weaponized for political gain. Jadi selama itu permainannya dan kita tidak boleh membereskan. Betul, cabaran immediate yang perlu ditangani oleh kerajaan Madani ini adalah keperluan-keperluan yang hakiki sifatnya. Isunya kos sara hidup. Ini yang immediate orang rasa. Selagi yang rasa tertekan, terancam ni rasa macam aku tak susah, kaum lain senang. Itulah persepsinya dan itu yang dia lihat di depan mata. Yang singgah beli goreng pisang depan kedai dia, bawa Mercedes kaum sekian-sekian. Itu dia bengang. Itulah gambarannya. Jadi macam mana kita nak mengubat hati yang sakit itu dan persepsi ini membenih. Sekali lagi saya nak ulang, saya bimbang kalau yang mengapi-apikan ini bukan soal musuh dalaman. Sebab siapa yang suka sebuah negara Islam jadi kuat? Jadi tak mustahil ia merupakan satu perancangan yang senyap. Kena baca Confession of an Economic Hitman. Kena baca cara macam mana perpecahan-perpecahan ini dibuat berkali-kali. Termasuk di sini, termasuk di Malaysia, termasuk di Indonesia. Dan itu pengakuan. Termasuk perbalahan India dan Pakistan ini bagaimana ia dicaturkan. Jadi kita sebagai rakyat kena cerdas lebih tinggi lah supaya kita tidak menjadi bahan yang kemudiannya hanya amplify saja kebencian-kebencian ini untuk kepentingan sempit yang telah kita sama-sama diprogramkan. Sama ada daripada ancaman luar atau dalam. Ya. Dan saya rasa sebagai penutup segmen ini, saya rasa kalau satu negara itu terjejas atau meranap kerana rasuah, benda tu boleh diperbetulkan. Ya. Kita tengok negara-negara lain bangkit, China, Korea, dan mereka lupakan episod rasuah itu dan bergerak sebagai negara membangun itu, maju itu. Kalau negara meranap kerana kemelesetan ekonomi pun boleh, we can recover from it. Tetapi saya rasa kalau negara hancur kerana civil war, kerana persengketaan kaum itu, parut itu akan lama dengan hati kita, dalam hati kita, dan banyak generasi akan terkesan. Ya. Jadi kalau boleh kita elakkan persengketaan kaum, civil war, dan saya rasa the best way ialah kepada pimpinan politik. Kepimpinan politik sama ada yang berada di blok kerajaan atau pembangkang, kedua-duanya kena bersuara. Mengatakan we don't endorse this. This is not good for the country. Tapi dalam keadaan ini seperti sebelah pembangkang tak banyak suaranya. That's why kalau saya boleh mencabar belah pembangkang, juga menyuarakan, turunkan suhu politik negara sekarang. Turunkan suhu perkauman ini. Kita nak belah pembangkang dan belah kerajaan juga bercakap. Ini bukan isu politik lagi, ini dah isu negara. Jadi kalau boleh kita bawa perkara ini kepada pemimpin-pemimpin negara untuk sekarang is the time to think about the country. The loyalty to party ends when the loyalty to country begins. Itu kata pujangga. Kalau boleh dipertimbangkan. Okay. Dipertimbangkan, diluluskan. Saya luluskan terus ya. Lebih suara bersetuju. Kata penjaga siapa tu? Saya rasa seorang politician di Filipina. Oh, okay. Bukan Jose Rizal No. Bukan Yus Rizal. I think it's a lady.
Lupa dah nama dia. Okey, itu segmen pertama. Sedikit saya rasa tidak boleh ketawa sangat sebab isu yang saya rasa terkesan di hati. Risau. Kita boleh teruskan untuk segmen kedua. Segmen kedua kita, apa kerajaan buat minggu ini. Apa kerajaan buat minggu ni, Lena? Saya rasa yang paling kita boleh bercakap lah, dan yang ada juga rentetan daripada kita punya segmen pertama, ialah di mana pengasas KK Mat dan juga pengedar stokin kalimah Allah itu didakwa di mahkamah Selasa lepas, ya. Dan juga saya juga tengok kaji perkara ini, KK Mat juga menyaman pengedar stokin tersebut di Malaysia dan juga di China, dan minta maaf dan sebagainya. Isu ni sikit dicey, very dicey. Kerana saya tengok podcast lain pun attempt untuk ada percubaan untuk menjelaskan isu-isu. Jadi kita cuba juga hari ini, tapi saya rasa kita cuba berdasarkan soalan-soalan. Kalau kita saya boleh utarakan soalan dan kita bincangkan. Yang pertamanya, adakah isu penggunaan kalimah Allah secara abuse ini pertama kali jadi di Malaysia? Banyak kali dah. Banyak kali. Kalau boleh kita tontonkan hantaran-hantaran. Kita pernah ada kalimah Allah digunakan 2017. 2019 di Mr. DIY. Dan di atas slipper pun ada. Bukan di stokin saja, di atas slipper orang guna. Pembuatannya di Indonesia. Kasut apa? Ada Keratan Akbarnya. Kita tak nampak situ. Okey, tapi kita banyak episod sudah berlaku begini. Tetapi saya rasa kali ini dia macam a bit huge diperbesarkan. What do you think? Adakah ini normal? Okey, ukuran diperbesar. Saya setuju satu bila Liana kata lebih besar, kerana saya menjangkakan isu stokin ini sama macam isu-isu sebelumnya, seminggu 2 minggu beres. Tapi nampaknya escalation masih. Dia drag lebih. Bererti dia ada momentum yang lebih organik. Sebab kadang-kadang permainan isu ni juga boleh dilakukan dengan cara menggunakan algoritma. Tapi nampaknya dia lebih organik. Partly kerana Akmal lah, UMNO yang ni, dan dia sebab sebelum ini kerajaan ini dikatakan bahawa tidak mendapat dukungan Melayu, tetapi nampaknya Akmal yang lebih banyak bersuara sehinggakan kelihatannya seperti sangat sayup-sayup suara daripada belahan pembangkang dalam konteks isu stokin. Dan banyak bacaan lanjut selepas itu, dia kata KK Mat ini jadi sponsor lah. Jadi menarik sebenarnya bila kita baca. Ada yang menuding kata kenapa belah pembangkang bersuara, sebab mereka they enjoyed the investment made by the owner of KK Mat. Tapi itu saya tak pasti sama itu tuduhan ada lah. Itu tuduhan dan ada pihak yang menyatakan sedemikian. Cuma berbalik pada persoalan tadi, betul kali ini agak berpanjangan. Dan saya lihat dan saya berharap kesan daripada tindakan hukuman ataupun charge, tuduhan yang dikenakan kepada pihak KK Mat dan pengedar stokin itu akan membuatkan semua pengusaha lebih berjaga-jaga. Sebab ada elemen kalau betul pun dia sudah meminta maaf, kalau betul pun ada kecuaian, ini dianggap sebagai professional negligence. Ada aktanya, ada undang-undangnya. Kerana kecuaian dia di dalam menguruskan stok misalnya, tak berhati-hati dan terus mengedarkannya dan menimbulkan keresahan seperti yang timbul. Jadi sebab saya lihat ramai juga pemimpin yang bukan Melayu memberikan respon dan feedback yang agak simpatetik kepada KK Mat, kan. Tak ada gunanya boykot begitu begini, dan kita faham dinamika yang ada, tetapi saya rasa saya acknowledge dan saya agak nak sebut apa bukan gembira lah, tapi saya rasa bagus apabila ada tuduhan ini. Sebab tuduhan berarti ada proses mahkamah lagi. Bukan terus dia dapati bersalah, akan ada prosesnya dan timbullah pembuktiannya di situ. Tak bagusnya kerana ia akan prolong lagi polemik ini, tetapi something is being done kerana ia telah berulang beberapa kali.
Jadi kalau saya bayangkan kerajaan yang ada kan, kerajaan Madani, kalau tak buat apa-apa pun dikatakan tak ambil tindakan. Bahkan kenyataan PMX supaya kata redakan suhu pun disebut lagi mengatakan inilah kerajaan. Dan ada penceramah ustaz yang saya lihat dia kata inilah sikap. Dia meremehkan begitu sekali. Sedangkan saya membaca kenyataan PMX itu, saya melihat videonya, saya rasa bukan itu yang dimaksudkan oleh PMX. Bukan artinya bersekongkol, tak apalah hina. Kenapa pemikiran kita bila mengulas tu sangat cenderung kepada political affiliation. Jadi bila berlaku begitu saya kata rendahnya cara kita berpolemik. Terlalu jumut dan kita hanya membaca dalam kotak-kotak yang kita ingini. Yang lain tu kita padamkan. Sehinggalah timbulnya tindakan-tindakan yang lebih ekstrim. Ada Molotov cocktail. Itu dah cerita yang lebih panjang. Ya, itu akhirnya kita akan ulas. pergi pada undang-undang lah nanti. Dan saya rasa kalau boleh kita tontonkan satu keratan ini yang saya dapat 2015, selipar tertera kalimah Allah. Pemilik kedai kasut beri alasan tidak sedar. Ya, samalah isu tadi. Dan ia daripada seorang yang beragama Islam. Ya. Tapi ketika itu tidak diadakan polemik lah dan tidak ada pendakwaan dan sebagainya. Memang genuinely dia tak sedar dan yang melakukan ini merupakan... Macam mana kalau KK Mat pun genuinely tidak sedar? Tapi saya rasa ketika itu because dalam undang-undang ini kalau nak mengambil tindakan dia kena tengok kepentingan awam. Kepentingan awam pada ketika itu bukan isunya tidak besar dan orang senang memaafkan mungkin sebab seagama. Tetapi yang ini ada anasir yang mengatakan ini cubaan agama lain menghina agama Islam. Jadi kalau seorang pendakwa raya itu memang saya rasa saya applaud apa yang dibuat. Biar mahkamah putuskan, biar KK Mat yang membuatkan pembelaan sama ada betul ke, dia tidak sengaja ke, dia dah minta maaf tu dibuat-buat ke, biar dia let the public decide hear the matter and the court decides what the verdict is. Saya rasa saya setuju yang kerajaan perlu mengambil tindakan, tetapi kita boleh tengok perbezaan tahun 2015 dengan sekarang ada bezanya kerana sentimennya kuat sekarang. Dan kita kerana masa itu tidak ada green wave. Correct. Masa itu tidak ada green wave. Racism tidak disenjatakan. It's not being weaponized. Tetapi hari ini it is being weaponized. Dalam keadaan juga pembangkang tidak ada isu lain melainkan nak dapat sokongan inilah yang tinggal. Politik kaum dan agama. Dia hanya ini sahaja tinggal senjata peluru yang ada. Jadi secara convenientnya dalam konteks perlawanan kuasa mereka memfatwakan ia perlu digunakan. Itu fatwa mereka kan. Jadi buruklah. Maka inilah yang kita berdepan. Tapi itu yang saya bangkitkan tadi soal untuk kita fikir lebih jauh. Kenapa benda ini berulang-ulang kali? Pengusaha selipar itu pun Muslim. Dia pun dia kata dia tak sedar. So tidakkah ini menggambarkan kepada kita memang ada effort, ada dajjal di belakang itu yang memang sengaja menggunakan isu ini untuk instigate apa yang kita alami sekarang. Dan saya kira tak akan terhenti setakat kalimah Allah pada Stokin ini. Saya menjangkakan 2-3 bulan lagi tahun depan akan ada lagi benda ni akan timbul sama. Apa saja yang boleh diangkat. Apa saja yang boleh. Dalam saya ingat lagi masa saya sekolah menengah, saya rasa isunya sejadah ada wajah babi. Macam mana kita boleh bayangkan bila saya tengok gambar tu pada akhbar, saya tak nampak lah wajah babi di situ, tapi bila ada orang kata tengok ni dia bulatkan, dia kata betul juga kan. Ada nampak lah. Jadi ada proses macam kenakalan lah, kedajalan di situ yang sengaja dan bertujuan untuk memburukkan keadaan lah. Jadi saya berharap juga walaupun kita perlu ada sentimen ikram memuliakan dan mengangkat agama kita, tapi jangan sampai kita terjebak dalam permainan yang memang berniat nak menjadikan isu ini sebagai bahan to weaponize dan menjadikan kita bergaduh antara satu sama lain. Walhal ia sebenarnya dilakukan oleh musuh yang lebih besar yang mungkin bukan dari Malaysia pun. Betul. Dan saya rasa itu tentang isu sama ada pertama kali dibuat. Kita dah tahu, kita dah conclude tadi, kita dah rumuskan yang ini bukan pertama kali, pernah berlaku pelbagai episod sebelum ini. Mungkin akan ada lagi. Sama ada organik ke dibuat-buat ke, itu kita bincangkan kemudian. Tetapi kita kena bersedia.
selepas ini mungkin ada isu lain. Soalan kedua, banyak soalannya. Berapa soalan semua sekejap? Ada 4. Lama segmen ni. Okey. Kita kena pantas kupas menjawab. Betul-betul. Okay. Kerana kita kena fair. Soalan kita kedua, bagi fakta. silakan. Soalan kedua ialah sensitivity tu. Saya tengoklah dalam media sosial ada perdebatan. Ada setengah yang bukan agama Islam itu berkata apa masalahnya letak nama Allah di stokin, bukan di tapak kaki di stokin ya. Dan kita tengok ada pengguna media sosial baru-baru ini yang mengutarakan isu ini dan seolah-olah to the extent sedikit menghina, juga telah dijatuhkan hukuman. Ya, dan penjara dan denda seorang mualaf di Sabah dan seorang lagi juga dijatuhkan. Maknanya pihak berkuasa ni cepat bertindak untuk meredakan isu ni sebab tak faham. Jadi saya rasa kita juga perlu beritahu kepada rakan-rakan bukan Islam kita atau non-Muslim kita ini, kenapa orang Islam sensitif bad Allah di kaki ni. Kalau nak kupas. Yalah, siap macam mana nak semula sebab saya nak bercakap bagi pihak non-Muslim. Bukan non-Muslim, kita bercakap local standard. Tak ada local saya rasa kalau kita bercakap daripada segi seorang Islam, nak menerangkan mereka kenapa kita sensitif. Itulah, saya cuba meletakkan diri dalam kasut mereka untuk memahamkan mereka. Maksud saya begini, kalaulah dia tidak sensitif kita menghina agama dia, itu soal dia dan agama dia. Tapi hormatlah rasa sensitivity kita pada agama kita kan. Dan itu kedengarannya seperti apologetik, tapi itu realitinya berarti kita tidak cukup memahami. Saya suka yang kawan kita, saya baca yang dikongsikan Adrian, bagaimana dia mengulaskan ini. Kita jangan mempersoalkan bagaimana orang lain menghayati agamanya. Kalau dia kata ini sensitif bagi kami, kita hormat saja. Sebab masing-masing agama ada saja perbezaan, variasinya. Jadi terpulang. Termasuklah kalau ada orang itu misalnya beragama sekian-sekian tapi dia tidak mengikuti pun, tapi dia declare. Dalam Islam pun ada. Betul. Saya Muslim tapi he's not a practicing Muslim kan. Jadi variasi itu kita hormat saja. Apabila orang Islam kata tolong jangan hina Allah sebab bagi kami ini sacred, benda besar, hormati saja. Tidak perlu menilai Islam dari kacamata bukan Islam. Melainkan bertujuan untuk mengetahui. Kalau untuk undermine, untuk memahami. Kalau bertujuan untuk undermine, maka tentu saja mereka tidak akan selesa kalau kita pun mempertikaikan cara ritual mereka, bagaimana mereka meraihkan Tuhan mereka. Jadi menghormati itu batasnya adalah dengan jika begini amalannya, kita jangan buat. Jangan buat dan jangan jadi, komen. Itu saja. Kalau kita ada memahami batas itu, tidak perlu kita mempersoalkan. Sebab bermula dengan kita, Islam sudah mengajar umatnya, kita jangan meremehkan agama lain. Sebab disebut, kalau kita remehkan amalan agama lain, mereka akan kemudiannya meremehkan agama kita. Jadi di situ, Islam ini tinggi di dalam meletakkan penghormatannya. Ikram itu besar, penghormatan. Jadi, saya tahu, di sekolah anak saya misalnya, cara memegang Quran itu pun ada caranya. Cara meletakkannya di atas meja pun ada caranya untuk kita memuliakan. Dan itu adat dan budaya kita. Who are you to ask and question our culture? Because at the end of the day, we can also question whatever it is that you do with regards to your religion. Jadi kita jaga batas itu, kita hormat. Kan? Kalau tidak nanti semua amalan Tai Pusam, kita akan Tai Ponggal, kita akan persoalkan macam-macam. Dan kita tidak mahu pergi situ kerana itu akan membawa kepada Pandora box dibuka dan tidak akan ada penghujungnya. Betul, saya setuju. Saya ada juga buat satu hantaran berkenaan isu ni apabila pesalah yang dijatuhkan hukum itu kerana menghina tu, kerana dipersoalkan kenapa masalahnya letak di stokin. Jadi saya ada buat hantaran di media sosial. Saya rasa pemahaman saya lah, kita diajar Allah itu ada diletakkan di dahi. Dan bagi kebanyakan kita kaki ayam kan, kaki itu tempat yang paling kotor dalam organ badan kita. Jadi walaupun di stokin ke di kasut ke, is something yang kita tidak boleh letak perkara yang ada di sini di kaki. Dan itu sensitivity kita untuk mereka faham. Dan ramai yang rasa faham sekarang. Ada yang tanya juga di Facebook saya, tapi letak di kereta boleh? Kereta tidak mengapa. Kerana kereta itu bukan dia meletakkan darjatnya ke bawah. Jadi perkara-perkara ini kita kena bagi non-Muslim bercakap. Ada juga yang argue balik kepada saya. Dia kata ada juga di China, mereka letakkan Buddha di stokin.
Kerana tak apalah itu untuk mereka, tapi kita juga perlu memahami jugalah di Buddha Aristoteles, kerana bila mereka letak Buddha Aristoteles, Buddha akan melindungi setiap langkah mereka. Itu fahaman mereka. Tapi bagi Muslim pula, kita tak boleh merendahkan. Kita tidak boleh meletakkan darjat, dan tidak boleh pula kita kata it's okay with you. We have to be okay with that as well. I mean, tak boleh begitu sebab culture dan pemahaman berlainan. Itu saya rasa kita kena bagi tahu supaya sifat keterbukaan kepada agama lain tu dituntut di bawah rukun negara. Saya sekadar anekdot saya nak kongsi dengan penonton. Saya pernah pergi kedai gunting. Kita tahulah laki ni dia mudah aja, dia tak pergi spa, dia tak pergi salon, dia kedai mamak aje. Kedai mamak ada yang laki Muslim, ada laki lah. Laki macam M lah, dia laki pergi salon. Saya pergi salon ada je laki. Saya tak nak sebut nama, nanti kena sensor lagi. Beberapa minggu lepas saya dah kena sensor dah sebab tersebut nama siapa yang pergi salon ni. Bila saya pergi kedai mamak tu, sebab kita tahu kedai mamak gunting ni pun ada yang Muslim, ada yang non-Muslim kan. Sebab saya melunjur kaki, dan kebetulan saya melunjur kaki tu ke arah tempat mereka meletakkan image Tuhan mereka. Dan saya ditegur oleh tukang gunting itu. Dan saya minta maaf saja sebab saya kata saya tak tahu itu tempat. Saya tak tahu ritualnya pun kan. Bagi saya melunjur kaki itu sebab saya lenguh saja. Jadi bila ditegur begitu, saya terimalah. Dan itu realitinya, berarti kalau kita ada rasa hormat menghormati, kita ditegur dan kita terima dan kita minta maaf, saya rasa sepatutnya beres lah. Betul. Kan? Tapi bila kita mula pergi, kenapa tak ada kat kaki? Agama lain boleh letak kat kaki. Dan soalan itu sendiri pun tidak ada meritnya, tidak ada asasnya, tidak ada legitimasi untuk mempersoalkan, melainkan ingin mengetahui. Tapi kalau ingin merendahkan, saya rasa itu tidak membawa apa-apa manfaat. Saya rasa tidak boleh impose lah, tidak boleh meletakkan fahaman kita tu sama dengan orang lain dan vice versa. Kalau boleh saya kongsikan satu hantaran ni, ni saya dapat bila saya buat posting, seorang sahabat Facebook saya, kalau boleh kita ada tunjukkan. Dia Liana mengatakan ni popular kat Facebook. Tak adalah. Dia ramai peminat ada dia. ramai kawan. Kevin Wing dia kata sebagai seorang yang beragama Kristian, perkataan Allah yang dicetak di atas token memang mengecewakan dan mengguris perasaan umat Islam dan orang Kristian. Khususnya masyarakat Kristen Katolik Bumiputra yang berasal dari Sabah dan Sarawak, dan juga orang asal yang berasal dari Semenanjung. Kerana mereka juga menggunakan Allah. Menggunakan Allah sebagai Tuhan mereka, dan mereka juga terkesan. Jadi isu ini bukan saja isu orang Islam, orang Kristen juga terkesan dengan ini. Jadi kita rasa budaya ini cross cutting, dan saya rasa kalau sensitivity itu kita kena perlu jaga kerana kita memang tread on a very thin ice, so kita kena respect lah, hormati kepercayaan orang lain dan tidak boleh impose kepercayaan kita. Itu soalan kedua. Soalan ketiga, ada dua lagi soalan. Ada juga teori konspirasi yang mengatakan apa yang berlaku di KK Mart itu sengaja dibuat-buat oleh ultra right, far right. Ada yang kata begitu. Saya baca dan saya rasa macam ni this is don't retaliate to this until you have a proof kan. Kena ada bukti dulu supaya boleh cakap begitu. Dan ada juga keratan yang mengatakan, kalau boleh saya bacakan, di sini ada pemuda DAP mengatakan kenapa pengadu pertama iaitu Firdaus Wong, seorang penceramah bebas mualaf Muslim Islam, dia tidak lapor polis dulu. Kenapa dia buat hantaran dalam media sosial? Itu yang ditanyakan tak jadi macam ni kalau Firdaus Wong terus lapor polis kan. Dan juga ada juga Firdaus Wong mengatakan dia memang tiadalah unsur-unsur nak sabotaj KK Mart. Kerana dia pun kampung Mat dia juga satu kedai je dah lama tutup 2 tahun. Sekarang ada juga tuduhan mengatakan dia buat begini untuk sabotaj persaingan yang bersaing dengan dia. Jadi saya rasa itu kita perlu kupaskan. Kalau pandangan saya sendiri, sebab kita ada satu dapatan daripada media mainstream kita, Malaysia Kini, menghubungi pengilang di China. Dan pengilang di China mengatakan mereka tersalah masuk dan beri kepada... Akhirnya stok itu nak pergi mana kalau tak pergi ke Malaysia? Di China. Hanya untuk pasaran di China? Tak tahu. Saya tak tahu. Itu mungkin ada jenama Allah yang akan laku keras di China. Tapi kita ada 20 juta
Muslim di sana. Muslim di sana. So tapi saya tak fikir Muslim di China pun akan memakai stokin bernama itulah kita pun tak tahu apa sebenarnya. Tapi apa yang kita nak katakan di sini di GPO ialah konspirasi teori yang mengatakan Firdaus Wong itu meletakkan stokin itu di situ, saya rasa dah defeat lah, kerana pengilang di China sudah mengatakan mereka tersalah masuk. Jadi pandangan M saya rasa tuduhan kepada Firdaus Wong itu kita boleh je undang dia datang kan, adalah kerana sabotaj dalam bentuk persaingan bisnes. Jadi dia memperbesar-besarkan, tidak sampai dia yang meletakkan. Cuma saya berbalik kepada saya sebutkan untuk segmen-segmen sebelumnya. Saya tidak akan mempersoalkan niat Firdaus Wong. Bagi saya, kita pun tidak akan ada kaedah untuk menilai niat dia. Betul. Tetapi kita acknowledge banyak benda tadi, bahawa benda ni sudah pengulangan banyak kali. Dan saya sebut juga tadi buku Confession of an Economic Hitman. Kalau kita faham mekanik bagaimana musuh-musuh ini ingin menjahanamkan sesebuah negara, tak mustahil elemen konspirasi itu ada, tapi bukan menuding kepada Firdaus Wong, ada elemen lain yang, sebab tadi itulah hujahnya, kalau token itu bukan untuk Malaysia, nak hantar ke mana? Siapa yang nak beli jenama Allah ini kan? Jadi jawapan itu bagi saya sangat cetek dan mencurigakan lah kalau itu betul jawapan rasmi daripada pihak pengilang. Pengilang di China. Pengilang di China, bukan pengilang di Malaysia. Cuma itulah, oleh kerana kita tahu permainan ni begini, maka sebab itu saya setuju pemilik kedai, pemilik premis yang harus cakna. Betul. Harus ambil tindakan, dia dipanggil preemption. Sebelum berlaku, maknanya tanggungjawab dia lah. Dia nak letak barang tu dekat kedai. Kalau betul bukan salah dia kan. Jadi dia kena asuh pekerja dia. Benda-benda yang memang akan instigate keresahan, perkauman, tak boleh dihidangkan. Kan? Kalau kita tengok di Indonesia itu ada saja kedai yang menjual makanan-makanan yang tidak halal ni secara terbuka. Tapi itu realiti di sana lah. Dan tak bolehlah kita samakan di Malaysia ini dan kita kata, oh kalau Indonesia boleh, kenapa Malaysia tak boleh? Memang tak boleh lah. Contextual. In fact, dalam kaedah fiqah pun kita ada fiqhul waqi'. Fiqah setempat. Fiqah, mana al-adah muhakkamah. Makna uruf, ya, custom, adat setempat itu akan beri kesan kepada hukum. Maka tak timbul isu lah. Jadi, begini saja saya nak sebut. Saya tidak akan discount 100% teori konspirasi. Cumanya saya tidaklah menuding kepada Firdaus Wong. Sebab saya rasa dia pemain, dia could be collateral damage juga dalam permainan ini kan. Betul. Saya bayangkan juga Liana, kalau saya lah yang terjumpa stokin itu, adakah saya akan segera pergi ke balai polis dan lapor, ataupun saya akan viralkan dulu, kongsi dulu di media sosial, ataupun saya akan buat kedua-duanya serentak. Saya tak pasti. Saya tak pasti. Saya cuba menilai, kalaulah kita bona fide kan, baik sangka, kita jumpalah benda. What do you do? Do you think you akan bawa pergi ke balai polis? Saya rasa tak segera, tak cepat. Sebab budaya itu belum ada di Malaysia. Berbanding dengan budaya negara maju di Skandinavia, ingat lagi cikgu yang merotan anaknya di Sweden itu, jiran tengok, dia terus lapor dan cikgu itu kena masuk penjara kan. Jadi itu budaya, dan budaya kita belum. Jadi kerana itu, untuk kita mengatakan bahawa the culprit is Firdaus Wong, bunyi macam saya defend dia sangat pula kan. Tidak juga. Cuma saya membayangkan kalau saya di tempat dia, saya tak fikir juga saya akan cepat terus pergi ke balai polis. Mungkin juga saya akan rintih di media sosial dulu agaknya. Kerana saya tak tahu, dalam lintasan kepala saya tak fikir. Kalau saya lah, saya nampak, saya terus akan beritahu. Bukan, saya rasa saya tanya dulu pekedai. Itu natural. Kan? Itu kita natural akan bertanya. Saya pernah pergi ke, saya tak nak sebutlah nama pasaraya kan, nanti kita product placement pula. Tapi kan ini soal mengasuh sikap penonton, rakyat lah. Kita pergi ke kedai, dia jual minuman keras bersekali dengan minuman ringan. Dan saya tegur dan saya panggil manager dia. Kenapa macam ni? Dia kata kita tak ada polisi pemisahan. Sebab di dalam undang-undang, kalaulah alkoholnya bawah 15% kalau tak salah saya, tidak dikategorikan sebagai minuman keras. Jadi memang tak ada peruntukan undang-undang untuk mewajibkan dia memisahkan bahawa ini alkoholik haram. Jadi masa tu saya tegur, saya panggil manajernya. Mana manajer? Kamu bukan Islam ke? Ini salah semua. Tapi itulah sebab tu kita kena bergerak pada garis panduan. Kena bergerak pada undang-undang.
kerana kalau ia ditafsirkan tanpa ada asas undang, bagi saya undang-undang termasuk perlembagaan ni, ini kira takzir lah. Kalau tak apalah, ini Liana punya kerja lah, undang-undang ni kan bab ni. Bagi saya inilah kaedahnya, inilah kerja ulil amri, pemimpin. Jadi termasuklah dalam kes KK Mat ini, undang-undangnya ada dan dia akan dihakimi. Biarlah proses itu berjalan. Supaya nanti semua pekedai akan lebih berhati-hati. Tak sembrono biar ambil masuk dari China, letak aje. Tak boleh. Itu saya rasa nanti ketika kes berjalan juga, Firdaus Wong akan dipanggil sebagai saksi. seorang saksi. Dan kita akan sebab dengar dia yang sendiri akan daripada dia, bagaimana dia nak jumpa stokin tersebut dan bagaimana apa tindakan beliau, tanya dengan pekedai ke sebagainya atau terus tapi dalam tidak melaporkan kepada polis. Itu bukanlah satu kesalahan jenayah. Tidak. Bukan. Cuma saya rasa kita tidak boleh sewenang-wenangnya bila terdengar isu menghina Islam ni, kita terus dalam minda kita mengatakan ia dibuat-buat. Walaupun kita tidak setuju far right atau ultra agama itu membuat provokasi, tapi saya rasa kita tak boleh terus terima teori itu. Kita kena selidik dulu pada saya. Tabayun lah ni. Tabayun dulu. Sebab ramai yang menerima cepat. Firdaus Wong memanglah dia far right. Memang dia sengajalah buat. Tak boleh begitu pada saya lah. We have to be fair and kita menilai isu tu berdasarkan fakta yang ada. Dan the best now is untuk menunggu perbicaraan di mahkamah bila fakta-fakta itu keluar nanti pada saya. Okey, seterusnya. Seterusnya. Soalan keempat. Ada kalangan penonton yang mengatakan tindakan kerajaan ini kurang macam tak nampak sangat melindungi agama. Dia nak dari mana lagi? Apa saranan dia? Dia suruh kerajaan buat apa? Ini biasalah, ini semua media sosial lah. Rotan lah. Rotan dia khalayak ramai. Daripada media sosial yang kita dapat. Kalau kita boleh tengok bila jadi isu KK Mat ni, baru aku sedar kad Malaysia ni hina diraja sultan lebih sensitif di mata pemimpin berbanding hina Allah dan Islam ya. Itu hantaran yang dibuat secara tersusun lah. Siapa nama pemegang akaun tu? Banyak yang dia mengulang-ulang sama lah. Fikri Nasir, Kaki Viral, Ludia Amanda, ya. Sama ada dia fake account atau memang meniru cut and paste saja. Ada lagi satu hantaran tulis di sini, gendang perang sudah mula dibunyikan. Sebarkan biar seluruh pelusuk bumi tahu kita sedang bersatu. Marilah kita bersama dengan perjuangan ini, buang perasaan tinggi diri dan hasad dengki sesama kita. Darah aku dan kau tiada beza, kita bawa panji hitam bersama. Ini semua ini dibuat ketika isu kalimah Allah ini. Seolah-olah menunjukkan kerajaan itu tidak membuat apa-apa. Pandangan M, cukup ke apa yang kerajaan buat sekarang menangani isu ini? Saya nak sebut begini. Justice must not only be done, but it must be seen to be done. Bila kita melaksanakan sistem keadilan, ia harus nampak proses itu. Sebab kalau tidak, inilah jadinya. Orang akan kata kerajaan tak buat apa-apa. Saya tak tahu, mungkin sudah ada penjelasannya. Misalnya dalam konteks akaun-akaun sebegini, apa tindakan yang dilakukan oleh agensi-agensi berkait tentang kawal selia akaun ini. Kita tak nak sebut nama agensinya, kita semua tahu. Tapi adakah Liana pernah terbaca di mana-mana bahawa akaun-akaun ni sedang disiasat ke apa semua? Setakat untuk isu ini saya tak nampak. So itulah, it probably ada tindakannya di belakang. Kita tak tahulah. Tapi kita tak tahu dan kita tidak diwar-warkan. Kesannya inilah pandangan awam mengatakan ada dua pula ni. Sama ada pandangan itu betul atau pandangan itu memang fake account kan. Tapi dia menjadi satu hujah lah bahawa kerajaan tak buat apa-apa pun. Kan, dibiarkan begitu saja. Jadi berbahayalah benda sebegini sebab ia tidak nampak prosesnya. Ini dalam konteks komunikasi adalah visual communication lah agaknya, supaya nampak proses itu. Tapi selagi proses itu tidak berlaku, maka naratifnya berjaya dikuasai oleh orang yang memang nak mencipta pendekatan persepsi itu. Yang keduanya adalah soal apa expectation mereka, kan. Ini satu elemen yang saya haraplah kita boleh polemikkan ini secara terbuka dan dengar. Kita boleh buka pada awam, Liana. Nanti kita tanya dalam konteks KK Mat ini, Stokin ini, cuba awam bagi pandangan. Tindakan apa yang kerajaan perlu buat? Benda ni tidak berlaku dengan subur. Sebenarnya kita boleh buat. Mungkin kita boleh fikirkan itu dalam JPO Live. Nanti tanya apa social experiment itu. Social experiment. Kerana akhirnya kita akan tengok
Mereka pun tak ada hujah, nak tindakan apa lagi? Yang setakat yang dah ada ni, itulah lunas undang-undangnya. Takkanlah sudah ada didakwa kan? Ya, itulah lunasnya, itulah prosesnya. Dan keadilan itu ada proses. Keadilan itu bukan dalam tangan netizen. Bukan dalam tangan media. Ia proses yang perlu diberikan adjudikasinya kepada pakar, kepada hakim. Dan ini kita tidak fasihkan penonton. Jadi penonton setuju je dengan kandungan itu, kata memang tak ada apa tindakan pun. Bila kita tanya nanti kepada yang pengadu ataupun mengemukakan pandangan itu, kita kata apa tindakan yang kamu rasa lebih wajar daripada ini? Masukkan ke dalam penjara. Inilah prosesnya. Betul. Jadi kadang-kadang kan kita ikut jalan tunan tapi kita tak faham dari segi proses. Kerana keadilan itu sendiri ada prosesnya dan kita tidak boleh sembrono di dalam menegakkan keadilan. Dan saya rasa kita kena berlaku adil. Kalaupun kita baca di hantaran media sosial persepsi atau sentimen ini dibuat, sebagai seorang warga negara Malaysia, pengundi yang bijak, kita fact check, kita boleh Google je apa tindakan kerajaan yang telah dibuat. Dia buat dakwaan dan juga Agong juga, kalau boleh saya kongsikan poster ini, Agong juga, yang Di-Pertuan Agong pernah berkata kalimah Allah itu dipandang sangat tinggi pada sanubari umat Islam. Sama ada ia disengajakan atau tidak, saya mahu penguasa siasat dan ambil tindakan sekeras-kerasnya. Jadi mereka merasakan seolah-olah yang Tuan Agong tak bercakap, PMX tak bercakap, padahal ianya ada. Dia cuma tak tahu. Tidak diwawarkan atau tidak dicari maklumatnya. Dan kita tidak boleh bergantung 100% pada influencer atau media sosial semata-mata, kerana maklumat itu hanya di hujung jari pada saya. Itu keterbatasan media sosial sebab dia akan bergerak pada algoritma. Bila kita hanya percaya pada kelompok tertentu, maka kandungan daripada kelompok tertentu itu saja yang terbit di dalam wall kita. Akhirnya media sosial yang kononnya sifat sosial menjadi kokun balik. Betul. Kerana kita hanya menerima kandungan-kandungan daripada grup yang kita suka. Grup yang kita tak suka, kita terpadam, terhijab daripadanya. Kesannya kita tak pernah melihat ada contestation of ideas. Sebab itu saya berkali-kali, Liana, saya kata kita kena melagakan pandangan ini di pentas yang lebih besar. Saya sudah cuba panggil. Ini yang saya tak setuju. Dia bukan soal memanggil mereka datang saja, tetapi ini apa Firdaus Wong kata, letak dan kita hujahkan secara beriringan di pentas yang sama walaupun mereka tak nak datang. Sebab dalam contestation of ideas ini bukan zahir badannya kena ada, tetapi ideanya itu kita ketengahkan. Betul. PAS kata ini, UMNO kata apa? Apa pandangan awam? Ini mujadalah yang kita kena suburkan dalam masyarakat Malaysia. Sebab orang yang sokong PAS, dia dengar pandangan daripada PAS saja. Orang sokong UMNO, dia dengar pandangan daripada UMNO. Orang suka PMX, akan dengar circle PKR saja. Tugas media harus lebih tinggi daripada semua ni dan mencanai dan meletakkan semua pandangan ni satu pentas. Okey, kita hujahkan, ajak mereka hadir. Mereka tak nak hadir, itu soal pertanggungjawaban mereka. Mereka tidak mahu bertanggungjawab kepada rakyat, maka seharusnya mereka yang tidak mahu bertanggungjawab ini kita pangkah di muka, undi rosak, sebab mereka tak responsible kepada kenyataan mereka. Kita harus didik rakyat untuk dengar pandangan dan berikan merit berdasarkan fakta yang ada. Letak ke semua belahan pandangan yang ada ni, tengok pandangan siapa yang lebih kukuh. Selebihnya dekat kotak undi, undilah ikut. Tetapi ruang untuk membandingkan, kita sebut sebagai contestation of ideas, itu tak ada. Kelelahan yang saya dengar, kita panggil tak nak datang, kita panggil tak nak datang. Bagi saya persetankan mereka yang tak nak datang itu, sebab mereka tak mau bertanggungjawab kepada persepsi awam. Kita bawa idea itu dan kita hujahkan supaya awam lebih cerdik. Kerja kita bukan ingin membijakkan pemimpin yang memang berkepentingan. Kerja kita adalah membijakkan penonton yang sedang mendengar, kerana mereka tidak ada punca nak semak. Kebijaksanaan itu tidak ada. Okey, kalau kita ajak dan mereka tak datang lah, bagaimana kita nak membuat percambahan atau perdebatan idea tu? Bila kita, ingat tak Najwa Shihab letak kerusi kosong? Di situ saja sudah diskredit orang yang tak datang. Itu satu. Yang kedua, percayalah, bila kita angkat idea itu dan mempertembungkan, nanti dekat media sosial akan berlaku perdebatan itu. Dan bagi saya, tujuannya adalah untuk menjernihkan dalam kelompok yang inginkan penjernihan. Orang yang, sekali lagi saya ulang, the grey people. Orang hitam, orang putih ni, dia tak ada keperluan untuk, prioriti kita rendah. Sebab saya yakin majoriti, Islam pun dah sebut, majoriti tidak akan bersetuju kepada keengkaran. Islam dah sebut itu. Kerana majoriti orang adalah rasional. Rasional ini yang kita kena tangani. Yang tak rasional, dua ekstrim, right or left ni, persetankan mereka, bukan prioriti kita. Last soalan. Okay. Soalan terakhir untuk segmen ni. Kita lama segmen ni, kita nak kupas. Sebab ada 4 soalan. Dahlah saya tak nak cakap dah. Saya tak nak cakap dah. Jangan. Kena cakap. Dah banyak sangat. Bulan puasa ni kena kurang bercakap. Banyak bercakap, banyak dosa. Soalan terakhir saya. Dana tak suka saya bercakap banyak tau. Tengok tu dia dah merajuk. Apa dia? Soalan terakhir, sama ada perlu ke kita boycott KK Mat?
Saya rasa perlu. Perlu? Kenapa? Kerana? To teach everyone a lesson. Okay. Orang ramai marah saya lah. Sebab tu saya kata tadi kan, nak melabelkan saya ni kanan ke kiri ke level. saya bergantung pada isu. Itu kata dia very diversified. Kerana kita bukan politician. Ya, itu saya kata. Jadi kan sebab tu saya kata pelabelan itu dah lapuk. Sebab cuma saya nak kongsikan satu video ni. Yana sendiri rasa apa? Perlu boycott tak? Saya memang bukan KK Mat pengguna. Perlu boycott atau tidak? Bukan soal pengguna tak. Perlu boycott. Saya takkan masuk selagi dia tak clear kes di mahkamah. Boycott pada tu. Saya definisikan itu sebagai boycott lah. Sebab dia tak nak masuk selagi tak clear di mahkamah kan. Saya pula lain sikit sebab saya kata boycott. Saya tak nak entice people to boycott. Tapi kalau saya tak nak di sini berkata boycott lah KK Mat. Tetapi saya akan tunggu apa yang jadi di mahkamah. Dan saya akan beli selepas tu kalau dia tak bersalah. Sebab I don't want to promote boycott ni. I don't think is good for the country. Because sekarang ni aturannya dalam mahkamah. Sama ada dia bersalah atau tidak, mahkamah akan putuskan. Jadi untuk promosikan boycott. Tak apalah, kita boycott, bersetuju untuk tidak bersetuju. Yes, agree to disagree. Cuma saya tak setuju dengan Liana, tuan-tuan. Saya tak setuju dengan Liana. Tapi boleh saja, tak ada masalah. Undang saya lagi tak minggu depan? Of course. Part and parcel JPO muka. Okay. Cuma saya nak tontonkan satu video ini. Berkenaan dengan boycott. Mereka buat boycott di sepatutnya di hadapan kedai KK Mat, tetapi lain yang terjadi. Boleh tontonkan bersama. Tolong. Boycott. Dalam kedai bro. Dalam kedai. Boycott KK Mat. Lepas Jumat. Boycott. Okay, itu dia videonya, M. Saya nak tanya, bila saya dapat juga bahan ini, saya bermain di fikiran saya, betulkah itu suatu boycott ataupun itu satu cyber juga, bahawa kebetulan dan dia kata memang ada kempen demonstrasi depan Speedmart ke? Bukan Speedmart. Kan dalam video tu pun cakap, salah bro, salah. Itu bukan patutnya KK Mat. Ya, saya tahu. Tapi takut video itu adalah merupakan parody. Takkanlah orang nak buat parody macam itu tu. kata, You punya conspiracy theory pun kadang. Saya bukan You punya skeptical mind tu. It's just a simple video. Simple video, tapi takut orang tu berhimpun untuk tujuan lain. Lepas tu dia yang ambil, dia kata ini apa buat boycott depan Speedmart ni salah tempat. Saya rasa baru saja video itu dan saya tak semak. Dan saya tak semak status video tu soal legitimasinya. Dan saya okay, let's say lah. Memang kalau kita take it as face value don't face ada value, conspiracy theory ni dia banyak membacakan dan kita respect. Tapi kalau itu berlaku, what do you think? Teori boycott itu maksudnya orang yang boycott itu tersalah peta. Dia tak itulah saya kata, kalau nak boycott biarlah asas ilmunya ada kan. Dia tak boleh nak beza. Sebaik dia tak berdiri depan Family Mart orang nak makan oden. Jadi itu saya rasa kalau kita menaikkan emosi, the mob dah tak fikir dah. Dah tak tengok fakta dah. Speedmart lagi. Sebab tu saya kata di asas bawah dia tu, dia memanipulasikan kebodohan umat. Minta maaf lah istilah. Liana marah saya sebut kontot bodoh ni, dia tak suka. Tapi kadang-kadang tak ada dosanya insya-Allah, sebab kita bukan merendahkan, cuma nak menggambarkan bahawa bagaimana kalau kita tidak cerdik, maka kita eksploitasikan. Betul. Sama je dalam politik pun macam tu juga kan. Totok, taksub. Sebab kita tak fikir dalam, tak fikir tajam. Jadi itulah, saya dah janji nak kurang cakap. Adanya dia selalu janji. Soalan tapi keempat kita itu suka nak dengar. Okey, itu segmen kedua panjang lebar, setengah jam. Dan kali janganlah 4 soalan, 1 soalan cukup. Itu perlu dikupas sebab kita bagi fakta dan kita habis ulas. Masa dah ni, Jadi kita teruskan dengan segmen ketiga kita. Pendek je, 2 minit je. Tengok tu. Okey, segmen ketiga kita, apa pembangkang buat minggu ini. Saya rasa saya tertarik dengan satu perdebatan atau perbahasan daripada ahli Parlimen Alor yang mengatakan ada seolah-olah satu tindakan daripada pihak kerajaan yang mengancam kewujudan pasti
Pasti ya, pusat asuhan kanak-kanak ya, di bawah kelolaan ketua pemuda di bawah kelolaan sayap pemuda PAS ya, pasti ini. Dan beliau mengatakan, kalau kita boleh dengar sendiri videonya dalam parlimen, boleh pertontonkan, silakan. Kenapa tunggu begitu lama dan akhir Datuk ini Petua mengenai tadi disebut oleh Seri Gading tentang pasti, saya juga nak bertanya Yang Berhormat Menteri. Saya tak mau bangkitkan tapi dah disebut. Apa tujuan kementerian untuk buat siasatan kepada semua premis pasti? Kerana pasti ini aktiviti parti yang dijalankan secara sukarela dan guru-guru itu adalah sukarelawan pasti. Dia bukan aktiviti majikan dengan pekerja. Jadi terima kasih. Mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Speaker. Yang Berhormat Menteri jawab. Semuanya lencong agak jauh, tapi saya cuba jugalah. Bagi menjawab soalan YB, dia aduan kita terima. Tadi saya dah sebut, kita terima aduan bulan Januari ini. Jadi kita jalankan siasatan berasaskan aduan. JTK menjalankan tugas mereka dan saya nak ucapkan syabas kepada JTK. Saya harus beri penghargaan kepada penjawat awam di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia kerana mereka bertindak tangkas terhadap penindasan pekerja. Itu satu. Keduanya, saya tak kira lah. Kalaupun ada masalah 2017, sekarang untuk kesuma, pendirian kita untuk selesaikan masalah. Itu sebabnya kita berikan masa yang agak panjang kepada Kedah Agro. Sebab apa yang kita nak lihat ialah pekerja diberi hak mereka iaitu gaji dalam aspek ini. Justru nak cerita lama-lama itu, saya biarkan kepada YB. Tetapi untuk makluman, parti YB dah jadi kerajaan dua penggal. Kalau nak bangkit lagi kisah 2017, lani 500 lebih ribu ringgit kepada 24 orang pekerja. Saya rasa tanggungjawab kita sekarang bukan untuk melihat kepada benda yang lama tetapi untuk menyelesaikan masalah gaji tertunggak 24 orang pekerja. Mungkin kebanyakan rakyat Kedah juga. Jadi saya harap kita tutup isu ini dengan YB minta kerajaan negeri cepat-cepat selesaikan. Kalau boleh sebelum Hari Raya Aidilfitri, kalau boleh minggu ini juga. Jangan sampai sekarang bulan Ramadan. Mereka tengah bersiap sedia bulan Ramadan berpuasa kemudian nak menyambut Hari Raya. Jangan menindas dan menganiayai pekerja. Untuk soalan tentang pasti saya dah jawab tadi. Tak kira parti politik ke, syarikat swasta ke, syarikat kerajaan, tak kiralah DAP ke PAS. Kita akan kuat-kuasakan undang-undang untuk melindungi hak pekerja. Sekian, terima kasih. Okey, jadi ini hantaran atau kenyataan daripada Harakah Daily yang cover isu perdebatan itu mengatakan pasti aktiviti parti bukan tadika bermotifkan untung. Pandangan M? Kenapa mesti bermula dengan saya? Tapi nak saya jawab saya dulu. dah janji nak kurang cakap tadi. Cuma yalah, dah janji kurang cakap. Dah lah, Diana. Ada gini. Kenyataan itu keluar selepas kritik. Ini kira pulang paku buah keras ni. Ini permainan politik ya. Menyebabkan saya tak pasti sama ada PAS ataupun sekurang-kurangnya pemuda PAS terlepas pandang hakikat ini. Kan? Sebabnya kita tahu ini merupakan retaliation. Sebab tu kita kata dalam politik ni dia ada dua belah kan. Jadi apa you kena, what you give you get back lah kan. Pulang paku buah keras. Dan kerana itu kenyataan itu menjadi defensif macam ni. I think argumentnya at best hanya boleh meyakinkan orang PAS sahajalah. Kepada orang yang bukan PAS melihat kenyataan bahawa pasti itu bukan bermotif untung. Kerana kita tahu bahawa sudah pun ada kes tuntutan sebelum ini oleh guru-guru pasti ini sendiri. Jadi dibayar di bawah gaji minima. Ya, sudahlah gaji minima, KWSP per kesos semua tak ada. Dan ini realiti yang dihadapi sebenarnya bukan hanya oleh pasti, banyak lagi tadika-tadika lain pun itu masalah struktur ekonomi pula yang perlu kita lihat bersamalah. Tetapi oleh kerana isu ini dipolitikkan berkait tentang caruman ni, jadi sebagai after effect daripada serangan yang PAS buat, maka mereka menjadi defensif. Dan defensif yang ini kelihatan seperti apa nak sebut kebudak-budakan mungkin rendah sangatlah kot. Tapi that's the best counter argument yang boleh mereka berikan lah. Kan? Sukarelawan apa semua. Tetapi bila kita letak dia dalam backdrop hakikat bahawa mereka pernah disaman, dituntut dan pihak tu menang pula, meleburkan
hujah bahawa ia merupakan tindakan kesukarelawanan. Tapi satu elemen yang kalau kita nak bagi merit pada PAS ni, saya tak terkejut kalau memang guru pasti itu kebanyakannya, majoritinya redha dengan gaji minima yang kecil tu. Saya tak terkejut sebab itu memang tarbiyah yang hanya mungkin dimiliki oleh PAS lah, tidak ada dimiliki oleh mana-mana parti lain. Itu saya rasa kagum dengan apa yang PAS buat, di mana sukarelawan itu menjadi budaya mereka. Kan? Cuma saya bayarannya ada buat hanya syurga kan. Itu memang parti agama yang boleh buat lah. Itu. Cuma saya ada buat satu hantaran hari tu. Saya melontarkan ini apabila pemimpin Esko Kerajaan Negeri Kelantan boleh beli Mercedes bila dapat wang ehsan, boleh naikkan gaji. Hyundai juga. Hyundai nak sebut nama Hyundai tu? Palaside. Dia orang panggil Palisade. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu nak sebut. Tapi beli Mazda, beli Hyundai dan sebagainya. Dan ada yang naikkan bonus 50,000 seorang. Agro tak bayar. Yalah. Jadi bila ada satu side yang mereka suruh zuhud, bersederhana, jangan fikirkan duniawi. Tetapi bila pemimpinnya begitu, kita akan persoalkan. Dan saya juga mendapat hentaman-hentaman daripada yang penyokong parti PAS mengatakan saya tidak perlu persoalkan itu. Okey. Itulah, kita panggil ketua pemudanya datang. Boleh, saya cuba. Dengan rasminya, tuan-tuan yang menonton JPO, marilah bersama-sama kami menggesa supaya ketua pemuda PAS hadir dan berdialog tentang ini. Inilah janji kita kepada penonton, nak mencerdaskan semua. Kita dengar sendiri. Jangan baling batu sembunyi tangan. Kita tak mau tanya lebih kurang. Kita panggil tuan punya badan sini dan kita tanya. Saya dah juga buat hantaran di Facebook. Saya kata kita sudah jemput Syahir Sulaiman 3 kali. Tapi dia tolak. Saya tag juga dia. Tetapi saya rasa ni kita kena brutal sikit lah. Kita kena betul-betul desak mereka hadir. Anda kita nak ajak penonton bantu kita desak. Betul juga. Saya tengok juga bila saya buat hantaran Syahir Sulaiman tu, apa yang mereka buat hanya mengutuk dia je lah. Nanti penonton kata, oh belah sana berani lah panggil belah sini pula. Tak apa, kita panggil juga. Siapa menteri tu, apa kita nak panggil? Boleh, kita gesa supaya sampai menteri itu yang belah kerajaan kita dah panggil juga di platform. Ya, kita menanti mendapat pembangkang lah, pemimpin pembangkang. Cuma bercakap tentang aktiviti parti tadi. Saya sedikit terkesan lah bila pusat pendidikan awal kanak-kanak itu dikatakan merupakan satu aktiviti parti. Saya melompat. Sebab pada saya, pada umur 4 dengan 6 tahun, tidak seharusnya ada elemen kepartian politik itu diserapkan. Cuma ramai juga yang berkata pengalaman mereka menghantar anak-anak ke pasti tak adalah ajar undi PAS masa umur 18 tahun, tak buat dia begitu. Mereka mengajar pendidikan agama, hafazan, mengajar Al-Quran dan sebagainya. Itu pandangan mereka. Ramai yang menghantar setakat ini. Kalau kita boleh tengok dalam website Pemuda PAS, lebih daripada 100,000 kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun di pasti seluruh Malaysia. Strength pasti ini sedikit kurang je daripada kemas. Jadi is strength back to back. Dan saya bertanya soalan sendiri, adakah dibenarkan dalam Malaysia tadika awal kanak-kanak, pusat pendidikan awal kanak-kanak ini dipelopori oleh parti politik? Maknanya parti, sikit lagi entah nanti PKR pun ada tadika, DAP pun ada tadika. Adakah ia dibenarkan? Jadi saya buat sedikit semakan dan kajian. Itulah net kan. Jadi kita buat semakan dan rujukan. Ini portal kerajaan sendiri, ya. Dan ia tertera di situ untuk masuk ke sekolah tadika Islam swasta, sekolah yang didirikan atau ditadbir urus oleh individu, persatuan, organisasi, syarikat korporat atau pertubuhan politik. Ini dalam portal kerajaan. Seolah-olah dibenarkan pertubuhan politik untuk ada sekolah tadika swasta, Islam swasta. Saya nak persoalkanlah dasar ini. Sama ada PAS buat ke, atau DAP buat ke, PKR buat ke, UMNO buat. Mereka kata kemas tu UMNO. Jadi pasti ini shadow kepada kemas actually. Dua-dua. Tapi pada saya, inikah dasar yang kita nak? Parti politik boleh mengadakan tadika sendiri, pandangan M?
Ini yang saya sebutkan tadi sebenarnya masalah ini masalah struktural. Struktur lagi. Struktur pendidikan kita. Kerana ada lakuna di situ. Ibu bapa nak anak belajar seawal mungkin. Kalau boleh umur 2 tahun nak masuk sekolah dah. Kalau boleh. Tapi sebenarnya bukan hanya kerana nak masuk sekolah, Liana. Kita kena faham dari segi strukturnya bukan hanya soal pendidikan tapi soal ekonomi. Soal ekonomi kerana mak ayah nak letak anak mana kalau mak ayah kerja. And cheap kan. Itu saya belum pergi situ lagi. Okay. Ini pertamanya soal nak meletakkan anak. Jadi keinginan mak ayah hantar ke tadika ini bukan hanya kerana nak suruh belajar pandai, tetapi juga dia ada pull and push factor. Push factornya adalah kalau tak hantar ke tadika, kena bayar kepada bibi lebih mahal. Jadi naturally mereka melihat bahawa perlu dihantar. Dan bila dihantar pula mereka nak mencari yang kompetitif, dan elemen yang paling atas tu adalah kompetitif segi harga. Dan tentulah pasti ini dengan gaji minima, tak sampai gaji minima tadi adalah antara option yang menarik kepada mereka. Jadi masalah pendidikan awal ini adalah masalah struktural. Bagaimana kita kena bincang benda ni dalam kerangka struktur ekonomi dan struktur pendidikan. Kenapa negara lain tidak timbul ini? Kemudian barulah kita timbul kepada parti itu boleh atau tidak parti ini. Kenapa kita tidak bataskan? Persoalan yang timbul di situ adalah kalau PAS buat, kenapa PKR tak buat? Kenapa parti lain tak buat? Tak, adakah pada pandangan M, is this a country that we want party politics kita akan ada masalah to interfere at that level? Kalaulah saya pimpinan PAS, sebenarnya there is always loophole we can play around with the law. Liana pun tahu kan. Kita boleh je daftar pasti itu sebagai syarikat. Akhirnya kita tak boleh associate bahawa jadi ini soal permainan yang soal perundangan yang boleh there are ways around it. Ya, jadi sebenarnya susah untuk kita argue di situ. Tetapi yang harus kita balik kepada tadi. Bolehkah parti Islam ni guna nama Islam? Yang kemudiannya dia bangunkan modul kalau sampai pentaksuban walaupun dihujahkan bahawa tak ditimbul soal parti, tapi saya dah dengar orang menyebutkan bahawa pasti ini sudah ada 3 juta graduan pasti. Dan kerana itu elemen yang mengukuhkan sentimen simpatetik. Berapa ramai orang yang sebenarnya walaupun dia bukan ahli PAS tapi dia berterima kasih kepada pasti kerana pasti adalah solusi yang paling dekat dengan kehidupan dia, yang paling murah, memudahkan kerja dia. Bukan sangat sebab dia nak menyokong perjuangan PAS, tapi itu memudahkan dia pada harga yang sangat nominal. Kenapa harga murah? Kerana gaji dia tadi tu. Jadi ini semua vicious cycle yang dah berlarutan lama. Kalau saya nak menyalahkan mana-mana kerajaan lah, termasuk kerajaan yang dah pegang 60 tahun kan, if you know this is the problem, kenapa tidak ditangani 20 tahun sebelum tu? Pasti. Sebab pendidikan awal ni boleh je didorong di bawah Kementerian Pelajaran dan diasuh, dibina undang-undangnya yang lebih selamat. Universal. Jadi bila dah ada 3 juta graduan, baru sekarang kita nak tuding pasti. Betul. Ini semua isu struktural, dan isu struktural inilah yang sebenarnya kerajaan Madani ini kelihatannya sedang cuba betulkan. Orang kata, you sokong kerajaan Madani. Tapi kerajaan mana yang menawarkan dasar-dasar seperti NIMP, NETR? Ini fundamental dari segi struktur. Jadi saya harap Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi pun mengubah secara struktural, sebab kalau ada ruangnya nanti, JPO juga ingin mengkritik keras dasar yang sedia ada ni, yang jumut, yang sudah tidak relevan. Termasuklah isu yang berkait tentang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sekarang masa untuk Liana. Saya diam dah. Apa dia? Suka merajuk kalau cakap bukan, banyak. Tadi orang kata bulan puasa ni kena kurangkan bercakap. Tadi nak mencelah apa dia? Kalau mendidik, tak, pada saya dah lupa dah pada saya sebab saya terpesona apa dia cakap. Cuma saya nak cakap di sini ialah pasti tu umur saya start 1980. Ya. Saya lahir 81. Ya, kalau hujahannya Liana, dah 43 tahun dah kalau di betul, situ. Kalau betul, kenapa nak dikacau sekarang? Mereka tanya begitu. Okay, kenapa nak dikacau sekarang? Mereka tanya begitu. Saya rasa ada juga isu yang dikatakan walaupun tiada unsur parti di tadika, di level tadika tak ajar parti, tapi kerana ia dipelopori atau dinaungi oleh satu parti politik hijau, secara subconsciousnya inilah generasi pasti yang mengeluarkan gelombang hijau. Itu argument yang ada di luar sana. Jadi pada saya tidak menyokong mana-mana interference parti politik kepada pendidikan awal kanak-kanak. Itu saya rasa kita kena, maka kementerian kena take over. Betul tak? Tapi masalahnya sekarang, adakah political will boleh dibuat bila mana kementerian itu dilipuri oleh orang politik?
lawan kepada PAS. Kalau nak disentuh pasti itu akan dijadikan political issue juga. Itu sudah semestinya. Kan? Saya nak bagi satu bentuk lain. Kata kalau bukan pasti, bukan apa-apa tadika, sebab ada banyak je. Gerakan Islam pun ada banyak tadika dia. Kata kalau saya buat saya punya. Okay? Dalam kurikulum semua bersih. Tetapi dalam pendekatan saya sebut Madani. Kalau di Sarawak saya sebut GPS. Di Sabah saya sebut warisan. Macam mana kita nak kawal? Hampir-hampir mustahil kan? Sebab elemen itu boleh saja disuntik oleh pemilik tadika itu. Kita kata tak boleh PAS. Kebetulan sebab pasti itu PAS tak boleh ada. Tapi kalau parti-parti lain nak buat, pejuang parti itu merupakan pendukung dan dia buat tadika dia, kemudian dia suntik elemen itu. Macam mana kita nak kawal? Saya rasa don't be too ambitious. Kalau of course mana penerapan elemen itu boleh dibuat subconsciously. Siapa saja boleh buat. Tetapi kalau blatantly dalam undang-undang membenarkan parti politik, kacau at the level of pendidikan awal, itu saya rasa boleh dibuat satu polisi yang mengatakan no interference of pendidikan awal oleh parti politik. Tak kira lah PAS ke UMNO ke, saya rasa tidak perlu. Di mana Liana dapat petikan tadi tu? Kalau betul, maka di situ yang kita kena cubit. Kan? Dasar itu membenarkan parti. Kalau memang ia dikeluarkan, kalau tadika ni buat apa? Bukan kerajaan tempatan. Dia ada kerajaan tempatan, ada dia kebajikan, banyak. ada wanita, dia ada pendidikan. cross cutting. Dia ada PBT di situ, dia ada Kementerian Wanita di situ kerana dan ada juga Kementerian Pendidikan. Dan banyak tadika. Silibus also bawah Kementerian Pendidikan. Jadi is cross cutting. Isu ni memang sedikit rumit, dan satu lagi kerana ia telah dibenarkan kepada 40 tahun. Pada saya jangan tutuplah. Saya bukan kata kena tutup pasti itu. Keluarkan elemen kepartian, jadikan dia undang-undang yang lengkap di mana semua orang prescribe benda yang sama. Saya nak lebih radikal. Kita rombak sistem pendidikan ni. Itu dah jadi isu lain lah. Ya, saya tak nak kita bincang picisan sikit-sikit. Kita khusus je hari ni spesifik sebab M dia ada semangat. Bukan. Cuma saya nak cakapkan di sini ialah, kalau M cakap tadi pasal ekonomi, right? Kenapa pasti murah? Kerana mereka tadika swasta yang tak perlu dilesenkan. Tak perlu ada lesen bomba, tak perlu ada lesen daripada PBT, tak perlu ada lesen daripada Kementerian Pendidikan. Jadi kos-kos itu hanya kos melayani. Dan gaji pula gaji rendah. Memang murah lah. Tetapi bagaimana tadika swasta lain nak melawan mereka bila mana mereka juga ditekan dengan all this cost, red tapes dan sebagainya. Kenapa 40 tahun dibiarkan terbablas? Dan 2024 di bawah kerajaan Madani baru nak terhegeh-hegeh kita hujahkan ini. Selama ini 40 tahun pemimpin yang ada ni bincang apa bab pendidikan ni? Itu yang kita perlu di Malaysia ni. Sebab tu saya kata selagi saya rasa Liana, selagi kita bercakap soal tindak balas yang kontut, kita akan terus berdepan dengan hujah-hujah yang juga kontut. Kita kerajaan ini ada 2/3. Saya tahu bebannya buat reform besar-besaran pun akan ada backlash. Definitely. Tapi inilah masanya untuk kita buka, ajak, bawah semangat kerajaan perpaduan yang mana pembangkang pun boleh bersama. Kita gariskan apa sebenarnya yang perlu dibuat dalam pendidikan kita. Sebab sekaligus banyak lagi masalah lain, masalah vernakular, tak vernakular. Kita belum bincangkan. Rupanya Negeri Sembilan ada sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina yang mana majoriti pelajarnya Melayu. Ya, saya baca juga jadi, tu. Kan polemik tu hujahnya jadi kontut. Dynamic dah jadi. Itu saya kata hujahnya jadi kontut. Saya tersandung. Oh, rupanya orang Melayu sendiri yang nak sekolah jenis kebangsaan ni. Pada saya kita kena clarify. Saya rasa bukan kita di sini untuk berkata kerana ia parti PAS, pasti itu kepunyaan PAS, kita perlu tutup PAS. Pasti pun ada jasa. I have to be honest. They have provided pendidikan awal tu kepada golongan B40. Sebab ramai yang tak boleh hantar. Apa yang kita nak utarakan di sini ialah biar sepatutnya pasti ini ikut undang-undang yang ada. Silibusnya di mana yang dilanggar undang-undang? Dia langgar undang-undang di mana? Bukan saya kata dia langgar undang-undang. Saya kata perlu diregulatekan. Kalau tidak, ia akan jadi sentimen kepartian. Dia tak akan setuju. Hari ni suka nak gaduh dengan saya. Tapi tak apa, kita PAS lawan balik. tak akan setuju dikawal sebab dia dah ada 3 juta graduan. Tak kisah. It has to be done because kerana bukan isu silibus saja, bukan isu kepartian. Keselamatan. Kita boleh tengok ada 2 keratan saya tunjukkan di sini terbakar
Pasti di merata-rata Bukan tempat. hanya pasti, tahfiz juga. Itu saya kata penguatkuasaan ni kat mana? Penguatkuasaan Malaysia ni kat mana? Undang-undang dah ada, tapi kenapa tak kuat kuasa, Dek Non? Itu yang nak geram tu. Undang-undangnya tiada yang mengatakan mereka perlu ambil lesen ke apa. Di portal kerajaan sendiri kata boleh ada pertubuhan politik. Saya rasa kena ada betul-betul policy yang jelas. Bukan kita di sini nak suruh tutup semua. Jadi di bawah kementerian mana ni? Sepatutnya. Bawah Kementerian Pendidikan. Ni pendidikan awal. Pendidikan sekarang sudah 57 bilion. Yang mengawal tadika swasta patut juga kawal tadika yang pertubuhan politik. Tak kira lah PAS ke UMNO punya ke, kena kawal. Kementerian tak boleh Pendidikan. Mereka sembrono je buat apa-apa. Kementerian Pendidikan sudah 57 bilion belanjawan. Kementerian Pengajian Tinggi berapa bilion masuk tadika lagi 40 bilion. Dah koyak lah tu. Satu kementerian yang mammoth. Itu yang saya sebut struktural tu. Kan dia it has to be done. Kita kena ambil pendekatan lain untuk berbincang isu ini. Dan kita gegar betul-betul demi masa depan lah. Pada saya education is the heart of the nation. Agreed. Cumanya macam mana? You cannot interfere. Kita juga kena buat begini Kita bandingkan negara lain buat macam mana. Khususnya negara maju. Singapore negara serantau. Singapore for sure saya tengok tiada PAP tadika, tak ada. Memang pada how saya do they do it? Macam mana tadika mereka dilaksanakan? Prescribed under the law. You have to, if you want to tubuhkan tadika, ada undang-undangnya yang anda kena patuhi. Kita dah ada undang-undang. Tadika swasta itu kena prescribe under PBT, kena prescribe under tapi seolah-olah tadika swasta bawah pertubuhan politik itu seolah-olah dilindungi, langsung tidak. Pada saya jalankan kajian ini dan saya discover sendiri portal kerajaan membenarkan tanpa ada kawalan. Jadi ini adalah 60 tahun punya cerita. Kalau kawalan itu dilaksanakan, maka tak timbul lah perdebatan kita ni kan. Betul. Pada saya, jadi isu kerajaan 60 tahun tak buat kerja yang sepatutnya dalam konteks tadika ni. Dan segmen seterusnya. Tapi to be fair juga, mereka juga ada tadika sendiri. Kemas. Perdebatan daripada pihak lawan pula, you pun ada. Kemas tu is yours. Orang-orang itu sebab saya kata sebab tu kita kena bincang cara lain. Betul. Sebab masalah ni bukan masalah yang timbul di bawah kerajaan madani. Satu parti saja. Ini masalah structure. Betul. Dia ada kait dengan pendidikan, dia ada kait dengan ekonomi, dia ada kait dengan parti. Betul. Jadi akhirnya kita terjerat dalam kerangka yang kontut. Tak ada jalan keluar. Tuding menuding. Label kiri kanan, depan belakang. Bosanlah Malaysia ni bincang kontut semua. Wah, dia bulan puasa dia lagi semangat. Okey, segmen 4 dah Relax. Kita masuk ke segmen keempat. Segmen Biar Benar. Okey, kita mulakan segmen keempat ini dengan fokus kepada tujuan ataupun hasrat untuk meminda akta hasutan dan peringatan kepada diri sendiri bahawa bulan puasa kena kurangkan bercakap. Liana, bab undang-undang ni saya serah pada lawyer lah. Lawyer hari ni baju merah. Bulan puasa boleh ke baju merah? Baju hijau lah, baju hijau, insaf sikit. Okey, Liana. Apa tadi kita dah sentuh sikit dah akta hasutan. Saya rasa hari ni segmen kita berkait-mengait lah daripada segmen pertama itu. Pandai Liana Sulam. Yelah sebab saya rasa banyak episod yang terjadi minggu ini yang bersesuaian dengan topik yang kita pilih. Jadi kita bercakap tentang akta hasutan ini. Ini yang kita dapat Menteri Dalam Negeri mengatakan ada Kabinet setuju dengan pindaan kepada akta hasutan. Cuma sebelum ni kita dengar Pakatan Harapan ini daripada dulu lagi mereka kata perlu batalkan terus akta hasutan. Ini komentar lah yang di luar sana. Dan kerajaan kata kita tidak boleh batalkan kerana akta hasutan perlu kekal untuk kekang provokasi 3R. Ada juga kritik-kritik mengatakan henti guna isu 3R untuk pertahan akta hasutan Jadi pada saya, kalau boleh saya kupas sedikit latar belakang perundangannya. Sila, ini bidang Liana. Akta hasutan saya cuba daripada segi pemahaman saya. Akta hasutan ini dibuat telah mula lagi sebelum Merdeka lagi 1948. Pada ketika itu ia untuk mengekang anasir-anasir komunis nak melawan kerajaan British. Itu
intention daripada mulanya, ya. Dan yang paling besar sekali kesalahan di bawah Akta Hasutan ini ialah Section 3. Sesuatu kecenderungan menghasut ialah kecenderungan bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan atau bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Itu yang termaktub dalam contentiousnya pada kerajaan. Yang isunya yang saya rasa yang cuba dibuat oleh kerajaan Madani sekarang ialah mereka nak membuang kerajaan itu. Ia bukan Akta Hasutan ni tidak boleh digunakan untuk politik. Itu yang PMX berkata dengan sekali dengan Menteri Dalam Negeri. Tetapi perlu ada undang-undang yang mengekang hasutan untuk menghina raja atau membuat negara republik itu. Itu yang mereka katakan. Dan di bawah Akta Hasutan juga, mana-mana orang yang melakukan hasutan ini, kalau disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Jadi selama ni mereka katakan Akta Hasutan ini digunakan banyaknya bagi tujuan politik. Ya, daripada zaman Ops Lalang dan sebagainya. Sendiri sebagai seorang yang lama berkecimpung dalam bidang penyiaran, pandangan adakah Akta ini disalahguna bagi tujuan politik selama ini? Ya, banyak lagi kan. Bukan hanya Akta Hasutan, OSA, ISA ni semua dikatakan sebagai political tools. Saya ingat lagi ketika mana ISA itu dibubarkan, disambut dengan besar keterbukaan kerajaan, dan mutakhir ni timbul balik. Kalau ada ISA kan senang. Boleh buat. Jadi macam-macam lah. Saya rasa dalam kalangan penonton, dalam kalangan marhain awam, mereka tak nampak kesan akta ini. Dan mereka tak tahu pun adanya Akta Hasutan, ISA, OSA ini. Bukan mereka tak nampak, mereka pernah dengar, pernah baca, tapi mereka tak tahu dampaknya apa. Kan? Kepada awam, apa bezanya ISA dengan OSA pun dia tak boleh bezakan. Betul. Jadi sekurang-kurangnya lah pada peringkat ini apabila kerajaan mengatakan bahawa nak pindah dan nak buangkan kerajaan itu di dalam perkara 3 yang Liana sebutkan tadi. Bagi saya di situ ada... Itu saya rasa lah. Saya tak dapat confirmationnya sebab saya rasa kalau itu yang dia buat, maka saya rasa itu jiwa besar tu. Berani. Betul, kan? betul. Sebab kita tahu semasa menjadi pembangkang, siapa pun semasa menjadi pembangkang dia macam-macam tuntut nak reform. Dua-dua belah lah ni. Ini bukan hanya menuding kepada kerajaan Madani, sama je kerajaan perikatan pun dulu kan. Sekarang pun sedang berlaku. Kalau kami jadi kerajaan, kita akan... Tapi besok bila jadi, kan tutup parlimen. Jadi sama je. Naikkan judi. Benda-benda begitu. Naikkan judi, macam-macam lah. Jadi menjadi pembangkang dan menjadi kerajaan ni bagi saya perspektifnya tak sama. Jadi kalau betul nak dibuang elemen itu, saya rasa itu satu jiwa besar lah. Cuma kita menanti perinciannya. Dan saya sangat mengharapkan bahawa dalam parlimen bila diperdebatkan, kita ada buah butir debat yang bernas. Bukan semata-mata political gambit yang bertujuan untuk menggamit sokongan lah. Bagi saya rasa ada keperluan untuk Akta Hasutan ini mengawal, sebab sekarang ni yang kita bincang daripada awal tadi dah lebih sejam setengah ni adalah tentang itulah. Hasutan yang boleh dibuat oleh sesiapa saja secara terbuka di pentas media sosial, sebab media sosial ini ada elemen yang boleh anonymity, tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dan itu sangat memerlukan ketika mana Malaysia berdepan dengan cabaran fabrik sosial yang sangat rapuh. Jadi diperlukan. Tapi apa bentuknya tu saya sangat menantikan. Sebab tu saya tak fasih bab ini. Saya serah pada Liana lah untuk mengkaji dan menggeledah lebih butir perdebatan yang nanti dalam parlimen. Tapi satu yang menarik apabila kerajaan Madani ini mengatakan mereka tak nak batalkan Akta Hasutan, mereka hanya akan meminda. Tapi pindaan itu dibuat supaya Akta Hasutan tidak digunakan untuk tujuan politik, tetapi untuk melindungi institusi, sama ada raja ke atau mana-mana yang nak buang demokrasi dan sebagainya. Dan saya rasa attack kepada kerajaan Madani, hasrat mereka untuk mengekalkan Akta Hasutan tu bukan datang daripada far right now, datang daripada leftist, yang promosikan politik secara liberal, keterbukaan, demokrasi secara
mutlak, kebebasan bersuara dan sebagainya. Dan ini ancaman itu atau hentaman itu datang daripada puak belah kiri. Memanglah belah kanan pun hentam. Madani sekarang kerana Akta Hasutan ini akan menghadapi isu daripada pihak leftis. Sama juga dengan akta mereka hendak meminda perlembagaan berkenaan dengan kewarganegaraan juga pihak leftis juga yang ni. Jadi kita boleh tengok kerajaan Madani ini dihentam oleh dua belah pihak. Dan saya sangat merasakan kalau anda menjadi kerajaan, kalau anda jadi pembangkang, you can take your side, right or left. Tetapi bila anda menjadi kerajaan, sangat-sangat perlu anda menjadi moderate dan sentris, memikirkan negara itu lagi penting daripada konteks kiri atau kanan. Jadi bagi Akta Hasutan ni, pada saya, yang paling pentingnya kita kena lihat, kita tengok ada gerakan-gerakan semakin kuat sekarang membawa isu menghina raja, try untuk menjatuhkan, cuba bukan saja raja, institusi kehakiman pun ada attack dan sebagainya. Dan saya rasa kita kena faham sekali lagi konteks negara kita. Kebebasan secara mutlak, demokrasi yang dibawa daripada barat itu sama ada sesuai tak acuannya di Malaysia. Kerana kita ni negara berbilang bangsa, tak banyak negara berbilang bangsa di dunia ya. Kita ni sebab penjajah dah kacau fabrik sosial kita, tapi negara-negara lain di dunia, Korea, China, Japan, is all mono-race countries. Kita di Malaysia, jadi kalau kita sebagai negara berbilang bangsa ni, kita nak mencedok bulat-bulat teori demokrasi atau kebebasan daripada negara mono-race, saya rasa kita kena perlu berhati-hati. Kita kena tengok juga acuan Malaysia ni bagaimana. Jadi pada saya bersetuju sepatutnya Akta Hasutan ni tidak boleh digunakan bagi tujuan politik. Ya. Kalau mereka hendak buang kerajaan di situ, saya sangat tabik. Hanya kekalkan raja saja. Kerana kita tahu kalau mereka buang perkataan kerajaan dalam Seksyen 3 itu, menunjukkan mereka tak ada lagi weapon untuk mengambil Akta Hasutan sekiranya ada pengkritik kepada kerajaan. Cuba undermine, dia influence kan. Jadi kita tengokkan nanti bagaimana pindaannya. Saya harap itu yang dibuat kerana itu yang dicakap. Mereka tidak akan gunakan sebagai tujuan politik. Dan berkenaan dengan Malaysia ini, kalau kita tengok media antarabangsa juga memang bercakap tentang kebebasan bersuara sejak zaman dulu-dulu ya. Sebab saya rasa kita tidak boleh sewenang-wenangnya berkata perlu ada kebebasan. CNN komen, kita kena dengar cakap CNN. Kita WSG ke komen kerana di Amerika itu lain. Ya. Di Malaysia ini saya rasa kena ada sedikit kawalan dalam kebebasan itu. Ada ruang lingkupnya yang you cannot cross the line pada saya untuk menjamin kesejahteraan dan kemajmukan negara Malaysia. Saya bukan terganggu lah, banyak fikir bila Liana mengatakan tak banyak negara yang multiracial macam kita kan. Cuma saya dapati, saya rasa Amerika Syarikat lebih heterogeneous daripada kita. Saya tak rasa macam 40 lebih etnisiti, ditambah pula dengan keterbukaan polisi immigration mereka menyebabkan ramai migran. Tetapi kenapa agaknya mereka tak ada masalah macam kita? Ataukah sebenarnya mereka sudah ada masalah macam kita yang kita tidak bincang atau polemikkan? Sebab kita ada kecenderungan mengatakan bahawa ini masalah yang unik, fabrik sosial kita, time bomb. Kadang-kadang kita amplify benda tu sendiri dengan kenyataan-kenyataan yang kita sebut. Tetapi bagaimana pula dalam konteks dinamika ekonomi? Kenapa China is getting stronger where China tak ada kebebasan macam Amerika? Saya dapati sudah ada kecenderungan daripada negara-negara teluk yang monarki ini ingin emulate nilai-nilai pentadbiran dan politik China yang tidak ada kebebasan bersuara, kerana tanpa kebebasan bersuara ala China, ada elemen sosialis di situ, tetapi secara ekonominya mereka boleh lebih maju, lebih cepat, bukan lebih maju, lebih cepat memacu ekonomi berbanding termasuk negara Amerika yang sedang merudum. Jadi inilah pola perubahan yang sedang berlaku. Zainuddin Sardar menyebutnya sebagai post normal times. PMX selalu menyentuh tentang ini ya. Model kita di Malaysia ni pun boleh berubah sebenarnya. Kalau kita pun sebut tadi kan, kita tak mau acuan barat, tapi kita nak acuan mana? So kita nak buat acuan kita sendiri kan. Jadi dalam konteks itu, ingat segmen awal tadi saya sebutkan juga soal, saya rasa generasi masa depan kena
kena kuat membincangkan, kena kukuh hujahnya soal struktur ini. Sebab dalam post normal times ini keakuan dan loyalty bukan terus pada negara sebab kita sudah menjadi warga global. Dalam ketika itu saya banyak masuk pendidikan. Saya 6 tahun dalam Kementerian Pendidikan dan kita selalu saja kata kita mencontohi Finland, konon pendidikan terbaik. Setahun sebelum saya menghabiskan kontrak di Kementerian Pendidikan, Finland mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa sistem pendidikan dia sudah obsolete. Yang sedang kita belajar bertatih nak contoh ni dia kata dia dah obsolete. Jadi kan sebab itu saya rasa JPO kena bawa perbincangan ni lebih tinggi daripada kerangka yang ada. Sebab kerangka yang kita ditawarkan sebagai contoh ini kita hanya boleh tengok sebagai panduan, tetapi kita kena ada kekuatan dan keberanian untuk bina kerangka kita sendiri. Kerajaan Madani ini ada kesempatan itu. Saya selalu sebut itu. This is the right time untuk kita buat sebab 27 tahun di media, Liana, saya tanya soalan yang sama, saya dapat jawapan yang sama je. Cara Malaysia berfikir sebagai sebuah negara suntuk. Kerana kita kata pandang ke timur. All you know, timur ada masalahnya sendiri. So nak tengok siapa ni kan. Jadi memerlukan kekuatan, memerlukan kesediaan dan kita kena olah perbincangan kita ni bukan dalam kepompong lama. Kiri, kanan, pembangkang kerajaan. Kita kena berada di atas dan bincang dan lihat masalah ini. You cannot solve a problem at the level of thinking that created it in the first place. Itu Einstein sebut, which saya agree. Jadi banyak talk show termasuk yang saya buat 27 tahun, kerangkanya masih sama. Yang ini jangan tanya, ini tak boleh, ini bukan otoriti saya. Jadi sampai bila kita nak ada breakthrough dalam pemikiran kita sebagai negara bangsa? Selama kita bincang kerangka ini, akta hasutan. Kita kena lebih progresif dalam membincangkan pindaan-pindaan. Saya ingat Korea menjadi Korea sekarang kerana dia kaji semua undang-undang. Saya difahamkan dekat 700 undang-undang, sama ada dia repeal atau dia pinda. Kita kena bawa ke peringkat itu. Tapi orang kata matilah kerajaan ni, tumbang lah kalau terlalu reform sangat kan. Tapi tak apalah, saya nak fikir tinggi. Saya rakyat, saya nakkan yang lebih tinggi. Saya tak nak pemikiran yang kontut-kontut ni. Nak yang standard tinggi lah. Nak pilih aku boleh. Tapi saya nak berbalik, agree to disagree dengan M tadi. Saya rasa M cakap pasal mengenai hasutan, fabric sosial tadi. Yang kata negara kita Amerika lebih Amerika tu saya rasa different animal lah. Saya bandingkan negara kita dengan Asia Tenggara ni. You tell me which country yang multiracial, lebih heterogeneous daripada kita. Multiracial. Singapura dengan Malaysia sahaja. Saya jawab sekarang boleh? Sebenarnya saya ada jawapan kenapa Amerika itu saya tak nak compare dengan Amerika. We want to open the debate because saya rasa kalau boleh saya nak letakkan fabric sosial dengan racial sebab mereka menggunakan ketuanan, mereka menggunakan majority itu. Pada saya berlebihan tanpa kita menyedari fabric sosial kita yang sebenarnya begini. Dan kita ada masalah untuk berubah reform kerana still fabric sosial kita Korea is 90% Korean. Japan 90% Japanese. Tapi Malaysia kita kena faham dulu sebelum kita mau bergerak pada saya. Dan saya itu nak bagi sebab kefahaman lah ni. Saya nak jawab. Okey. Tak sabar saya nak jawab. Bila kita nak cakap, dia nak cakap juga. Itulah masalah. Okey. Sebenarnya ada jawapan kenapa Amerika heterogeneous tetapi dia tidak pecah macam kita. Ada akademik yang mengatakan bahawa cabaran dia adalah pada language dan religion. Dan Amerika tidak ada masalah itu. Kerana language dia English dan religionnya predominantly Christian. Di sini tidak. Language kita bermasalah. Ekonomi kita sengit, minoriti menguasai. Education juga. Kita struktur kita ni dah lapuk. And now it's proven. Sebab tu saya rasa kalau kita bincang satu-satu, dia tak akan menyelesaikan masalah. Liana kata, kenapa kita negara mana ASEAN? Which actually, saya setuju dengan Prof. Syed Naqib. Kerana itulah sepatutnya kita lebih kuat daripada negara lain. Kerana Malaysia adalah cornucopia semua tamadun agung dunia. You have the best ingredient from all over the world. Tetapi kita lihat itu sebagai ancaman. China ni menguasai. India ni dengan pendekatan dia yang ekstrim. Kita sentiasa melihat benda-benda yang menjadi ancaman tanpa kita melihat. Ingat tak minggu lepas kita bincang soal kenapa Jerman
gaduh, kita boleh PMX boleh depan-depan kritik Chancellor Jerman tak bersetuju, tapi mereka masih melabur kerana at the end of the day mereka masih melihat the core interest adalah kita menjadi bridge untuk ASEAN ke China ataupun Eropah, ASEAN China, dan China pun nampak kita solution, which proven. Dan kalau kita bermain itu dengan betul dan undang-undang yang moden, saya nak sebut undang-undang yang moden lah sebab saya yakin undang-undang kita ni banyak yang lapuk, termasuklah atas hasutan. Kalau kita ubah itu, sekarang kita tahu Korea ubah dekat 700 undang-undangnya untuk menjadi Korea seperti sekarang. Kita kena bawa pada peringkat itu. Tengok mana yang lapuk ni, dan kita ada 2/3 sekarang. Ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk kita lihat supaya kepelbagaian itu tidak mengancam identiti Islam kita. Sebab perlembagaan kita, kalau dah majoriti tak setuju nak buang Islam, ia akan kekal di situ. Jadi, saya nak asuh majoriti jangan takut pada bayang-bayang sendiri. Kalaulah bayang-bayang orang pun. Bayang-bayang orang. Kalau dah PN, PAS pun bersekutu, saya tak fikir Islam itu akan terbengkalai daripada perlembagaan kita, tetapi elemen-elemen lain tu kita kukuhkanlah dan kita raikan kepelbagaian ini supaya orang Cina, orang India benar-benar contribute dengan sekarang ni dua ekonomi yang akan cepat membesar adalah China dan India, which is mono-race country. Tapi that's why I said at the end of the day, pada saya, kalau kita tengok mana-mana negara di dunia dalam sejarah pun, kalau ada inter-ethnic atau campur kaum dalam satu negara itu, akan ada episod-episod sebegini. Itu pandangan saya. Dan saya rasa kita kena go beyond race and religion itu untuk kita bergerak sebagai satu negara yang lagi baik. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, most of them are mono-race country. Thailand, Myanmar, Laos, Brunei pun 80% but lebih. Our economy is better than them. Of course. What Why? I'm saying, siapa daripada Thai dengan Vietnam? Vietnam and Thai is already surpasses us. Belum. Tapi kalau kita, sebab tu saya kata, kalau kita reform sekarang, we still have a chance to be the leader in ASEAN countries. Yes, of course. Cuma saya rasa pendekatan kita berbeza hanya dari segi perspektif. Kan? Saya tak mau perbincangan kita ditandai oleh kaum. Sebaliknya kita kata what you have. That's why I said you have to go beyond kaum. Betul. So that you understand first Malaysia ni bagaimana. Then you can go beyond kaum. We are multi-nation Dan kita country. Kita tak berdebat lah. Okay, saya rasa cukup sudah untuk episod ni lama. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Belum. Kita akan ada JPO Raya nanti. Minggu depan. Belum raya lagi. Ada joget-joget. 12 hari. Pak Maun nak joget. Nak nyanyi kan? Live. Tadi dia dah nyanyi. Kita boleh buat live di studio M nyanyi nantikan untuk minggu depan. Jadi lari penonton JPO. Menyesal ikut. Selamat bersahur esok hari Ramadan ke-19 daripada saya Liana Marzuki. Mana baik kita sokong, mana salah kita bantah, dan saya memang mengunduri. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.